Okey, bandingkan pertama ya, bandingkan tenaga keupayaan kenyal dalam spring, hal laju bola apabila dilepaskan dan jarak yang dilalui oleh bola apabila dilepaskan. So yang ni kalau tengok panjang macam ni, ini soalan esei dah ni, struktur dan esei. Ni esei ya. Sebab kalau struktur dia akan satu-satu dia tanya tu, ya. Ini kalau dia bagi sekali arung macam ni, lepas tu bawah tu ada hubungan, okay, ini ada kaitan dengan soalan esei ya. Jadi dari segi tenaga keupayaan kenyal ya, kamu boleh nampak lah mana tenaga yang lebih tinggi, 9.1 ke 9.2 ya. Jadi di sini tenaga keupayaan kenyal ya, kita boleh nampak 9.1 lebih tinggi lah ya. Okey. Jadi kamu pandai-pandailah bagi, tapi dalam exam sebenar kamu jawab dalam tespek lah ya. Macam mana pun juga nak tulis ni, tak boleh nak dapat. Okay, 9 point. Tak boleh, dia tak bagi. Oh. Tak ambil lagi marker, nak bagi macam mana ya? Okay. 9.1 ya, lebih besar daripada 9.2 lah tenaga keupayaan kenyal dia ya. Nampak kat sebelah pun dia tulis dalam bahasa Inggeris ya. The elastic potential energy in spring diagram 9.1 is higher than 9.2 ya. Okay, boleh tulis macam ni lah ya. Tapi kalau esei tulis dia punya tenaga tu ya. Okay, tenaga keupayaan kenyal 91 lebih besar daripada 9.2. Okey, hal laju bola ya, boleh nampak lah dia punya kelajuan tu sama juga ya. Kalau V dia ya, V 9.1 juga lebih besar daripada 9.2 ya. Okey, boleh nampak kat situ ya. Okey, seterusnya jarak lagi lah nampak jelas D tu ya. D jarak bagi bola tu ya, dia pergi sejauh mana, masih lagi 9.1 lebih besar daripada 9.2. Memang boleh jawab macam ni lah, tapi B dengan D ni jangan tulis simbol lah, tulis penuh lah ya. Tulis yang ni tenaga keupayaan kenyal, sebelah ni hal laju bola ya, dan jarak dilalui semuanya 9.1 lebih tinggi daripada 9.2 ya. Okey, bawah ni ditanya hubungan tak? Hubung kaitkan tenaga keupayaan kenyal dalam spring dengan hal laju bola apabila dilepaskan untuk membuat kesimpulan berkaitan hubungan antara jarak dilalui oleh bola selepas dilepaskan dengan hal laju bola apabila dilepaskan ya. Jadi semakin kaitan tenaga keupayaan kenyal ya dengan jarak dia dan hal laju dia ya. Kita buat satu-satu lah. Kalau dalam exam, kalau markah yang macam ni biasanya 3 lah ni. Sebab 3 benda kamu buat kan, ada 3 markah. Kalau esei buat satu-satu lah kelas, buat point lah ya. Ni yang pertama, ni yang kedua ya, ni yang ketiga ya. Okey, bawah ni dia nak hubungan. Hubungan biasanya 2 markah lagi lah, sebab biasa markah ni adalah 5 soalan analisis ni ya. Jadi kaitan dia, kita nampak dia direct saja ya. Jadi semakin tinggi ya tenaga keupayaan kenyal, maka semakin tinggi ya, makin besarlah kelajuan dia ya. Betul ya. Boleh tulis kat situlah ya. Okey, tenaga keupayaan kenyal, simbol dia katalah kita buat TU kata ya. Tapi buat penuh ya, bila jawab ya. Tenaga keupayaan kenyal bertambah. Okey, dia punya kelajuan juga bertambah. So kamu buat dalam tu ayat, jangan buat simbol macam ni ya. Okey, itu hubungan dia lah. Ataupun kita nak kata hal laju berkadar terus dengan tenaga keupayaan kenyal ya. Okey, begitu juga ya dengan bola dengan jarak dilalui ya. Nampak kat sini, dia tulis sini ya. The higher the elastic potential in the spring, the higher the speed of the ball after being ejected. Further, the distance traveled D by the ball after ejected higher the speed of the ball after being ejected. Pening-pening paling baca ya. Sebab ayat dia berulang-ulang ya. Okey. Jadi sama juga ya, semakin bertambah tenaga keupayaan kenyal ya, semakin bertambahlah jarak yang dilalui oleh D ya. Sebab dia kata kaitan tenaga keupayaan kenyal kan. Hubungan antara jarak lalui D oleh bola selepas dilepaskan dengan hal laju bola apabila dilepaskan ya. Jadi begitu jugalah ya, semakin bertambah tenaga keupayaan kenyal, semakin bertambahlah
jarak yang dilalui, bermakna hak laju dia juga semakin bertambah. Ya, sama je lah. Ya. Tenaga kebayang bertambah, maka D juga bertambah. Kesimpulannya lah, panjang-panjang ditulis berjela-jela. Ya. Okey, soalan tanya apa, kita boleh jawab lah sebab dia direct saja hubungan dia. Ya. Okey, nyatakan dua perubahan boleh dilakukan kepada spring supaya bola itu boleh lepaskan dengan hal laju yang tinggi dan berikan sebab jawapan anda. Kalau macam ni biasanya melibatkan 2 markah lah kelas sebab dia nak alasan. Ya. Okey. Jadi apakah yang menambahkan kekuatan dia supaya kita dapat lebih laju? Ya. Di sini dia katakan kita gunakan diameter gegelung wire yang lebih besar. Ya, supaya spring lebih keras. Stiffer tu keras. Ya, stiffer. Ya. So gunakan diameter gegelung wire yang lebih besar. Ya. Use bigger diameter of coil of wire to make the spring more stiffer. Stiffer tu keras. Okay. Okay, gunakan panjang spring yang panjang. Ya. Supaya dia lebih kenyal. More elastic. Ya. Okay, ni antara cadangan dia lah. Keras supaya dia kuat. Ya. Okay, elastic sebab dia nak melantun tu lah. Ya. Jadi boleh kita gunakan diameter. Ya. Diameter wire tu sebenarnya lah, ketebalan dia tu kelas. Ya. So D dia bertambah, maka dia lebih keras. Stiffer. Ya. And then apa lagi tadi kata? Semakin bertambah panjang. Okay, L bertambah, maka dia semakin kenyal. So ini akan menambah dia punya kelajuan. Ya. Okay, sebab dekat situlah 2 markah. Okay. Lagi ini soalan esei. Okey, Rajah 93 menunjukkan seorang pekerja membawa tangki gas. Okey, semua motor ada spring ni kelas kebanyakan. Memang ada lah. Cuma spring tu bagus tak bagus je lah sebagai absorber penyerap hentakan. Kalau dia spring yang bagus, kita tak rasalah terhenyak, terlantun tu bila jalan kawasan yang tidak rata. Jadi memastikan dia bersuai untuk meronda di tepi pantai, ia perlu bergerak di pantai yang lembut dan berpasir. Tahu pantai dia lembut, kawasan dia mudah, tak akan mudah tenggelam, yang memberi keselesaan kepada dia lah. Yang menggunakan pengetahuan anda tentang gerakan, daya dan sifat-sifat bahan, nyatakan dan terangkan penguasaan berdasarkan ciri spring, tayar dan bahan rangka motosikal dan tempat duduk. Ini dia ada bagi ciri. Dia nak ciri spring, dia nak tayar, keadaan tayar tu tebal ke, berbunga ke, lebar ke, rangka dia macam mana dan tempat duduk. Di sini dia ada bagi panduan. Setengah soalan boleh jadi dia tak bagi panduan di kelas, tapi kita jawab benda ni jugalah. Ni soalan mencipta. Kalau sekarang soalan kamu, kalau dulu dia bahagian B, tapi sekarang dia bahagian C dan tiada pilihan. Sama ada keluar tingkatan 4 ataupun 5, kita tak tahu. Okay, nasib lah. Kalau dulu KBSM dia ada 2 soalan, boleh pilih tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tapi sekarang dia dah masuk ke bahagian C, dia dikenali sebagai soalan yang paling tinggi aras dia, dipanggil mencipta. Dia tak ada pilihan. Boleh jadi keluar tingkatan 4, boleh jadi keluar tingkatan 5. Jadi nak tak nak kena jawab jugalah. Ni dipanggil mencipta. Dan tak mustahil ciri yang dia nak ni dia hilangkan, dia tak beritahu, dia suruh anda fikir sendiri. Tapi kelas ciri dia yang ni jugalah sebenarnya. Sebab tu rasanya kamu dah beli buku tu kan, yang cikgu bagi buku hitam tu, itu adalah panduan untuk soalan menilai. Menilai pula, mereka cipta. Yang paling tinggi aras dia. Jadi bila 10 markah ni kelas, memang melibatkan sekurang-kurangnya 5 ciri, 5 penerangan. Baru dapat 10. Lebih boleh kalau kamu nak buat 6, 7 dengan penerangan tak apa, tapi dia tak akan dapat markah lebih. Cuma kalau ada salah, dia boleh menampung. Itu kelebihan bila bagi ciri yang lebih. Okey, macam biasa buat jadual kelas, nampak macam jawapan ni kecil sikit lah kan. Tapi mata kamu tak ada masalah kan. Jadi macam biasa, kamu buat jadual. Okey, buat jadual. Okey, ini adalah ciri, ini adalah penerangan dia. Buatlah jadual, bukan nak suruh buat jadual cantik-cantik sangat. Janji rangka tu ada nampak.
Okey, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Ya. Cikgu rasa cikgu besarkan sikit yang ni lah. Jawapan ni yang ni kita kecilkan sebab ini kamu ada. Cikgu besarkan sikit. 100 boleh. Baru kamu nampak saya. Cikgu nampak, kamu pun nampak. Cikgu tak apa nampak mata cikgu sebenarnya. Okey. Okey, jadi cadangan dia kat sini pertama dia kata gunakan gegelung dawai yang besar. Diameter dia besar. Ya. Diameter dawai besar. Cikgu buat gini je lah ya, ringkas ya. Kamu buat penangan sendirilah. Kenapa? Supaya lebih keras. More stiffer tu keras. Keras. Supaya dia lebih keras ya. Dan dia dapat menahan daya yang besar. Ya, can withstand bigger force. Dia kata kan. Okey, itu yang pertama. Tulislah sendiri ya. Okey, cuba ringkas-ringkas je. Okey, yang kedua, gunakan, itu ada kaitan dengan ciri-ciri spring. Kita gunakan yang besar. Tadi kita dah jawab dah soalan ada kaitan dengan soalan ni kan. Tapi sekarang dia bahagian ni dia nak ciri untuk ni sama je kelas, kita gunakan spring yang besar ya. Ingat balik ciri-ciri spring, apakah yang menyebabkan dia punya spring tu keras. Antaranya dia tebal ya. Diameter dia besar, luas keratan spring tu adalah tebal. Adalah besar luas keratan rentas dia. Maka dia lebih keras. Dari segi susunan dia, susunan selari dia lebih keras berbanding sesiri. Dari segi jenis dia, kalau kita gunakan spring yang alloy ni campuran logam ya. Kalau besi tuling dia tak kuat. Kalau kita guna stainless steel ya, keluli ya, itu adalah alloy, maka dia lebih kuat. Itu adalah jenis. Itu depend pada jenis, depend pada diameter, bergantung pada panjang dia ya. Tengok balik ciri-ciri, itu antara ciri-ciri dia lah ya. Okey, ini satu markah lah ni, diameter besar satu markah ya. Ini satu markah. Okey, keras satu markah ya. Okey, yang kedua dia kata gunakan diameter tayar besar. Diameter tayar pun nak besar ya. Diameter tayar besar. Yang ni diameter spring. Okey, diameter tayar nak besar kenapa? Supaya dia lebih stable. Tidak mudah tumbang ya. Semasa dia bergerak. Dia lebih stabil ya. Itu sebab dia lah. Betul lah kelas, sebab itu kalau orang cacat sampai 2 tayar belakang dia kan, supaya tak mudah jatuh. Kita yang sihat ni insya-Allah boleh balance lah. Kalau orang cacat, orang ada masalah melibatkan kaki dia akan guna 2 tayar belakang. Yang kata orang cacat, kanak-kanak baru nak belajar basikal tu pun ya, bagi 2 tayar, belakang ada 2 tayar. Tapi cikgu dulu tak merasalah, terus belajar basikal tayar 2 je, depan belakang kan. Pandai-pandai lah balance, memang akan jatuh luka lah. Tapi budak sekarang memang orang akan letak tayar ekstra tu ya. Jadi memang betul lah untuk kestabilan. Okey, seterusnya kalau tayar ya, use tayar with more growth. Okey, gunakan tayar yang lebih banyak bunga dia. Bunga dia memainkan peranan ya. So bunga tayar ya, bunga tayar ni lebih tebal lah. Contoh kita boleh kata gitulah. Lebih tebal. Lebih tebal lah kan. Ada orang kata lebih berbunga. Lebih bunga cikgu tak apa setuju. Kalau dia nipis, berbunga banyak, tak ada makna yang kelas ya. Kita nak ketebalan tu ya. Memang bunga tu dia akan macam-macam corak lah ya. Tapi tak ada corak berbunga tu kan. Cuma yang pentingnya bunga tu adalah tebal ya. Kita itu yang kita nak lah ya. Kenapa? Supaya dia dapat cengkaman yang lebih lagi. Bila bunga dia tebal, macam siput kita lah. Kalau dah bawah tu dah tak ada apa, leper kan. Bunga dia hilang, mana cengkaman dia? Tu yang licin tu. Ya. Jadi lepas tu dia kata better grade ya. Maknanya cengkaman dia lebih kuat. Lebih kuat. Maknanya geseran dia tinggi lah kelas ya. Geseran dia tinggi ya. Okey, itu nombor 3 kan. Nombor 4, soft seat. Okey, tayar apa dah. Tempat duduk yang lembut ya. Ialah sesat punggung kita ya. Tempat duduk ya, cushion lembut ya.
Tempat duduk. Oh, tulisan cikgu. Ya, tak apalah, kamu dengar cikgu cuma sebut kan. Tempat duduk ya. Lembut supaya memberikan keselesaan kepada penumpang ya. Lebih memberikan keselesaan pada penumpang, satu keselesaan ya. And then sebagai penyerap hentakan lah ya. Penyerap hentakan. Penyerap hentakan. Betul lah, sebab cushion lembut ya. Macam orang naik kereta kancil dengan Mercedes tak sama kan. Macam itulah ya. Orang yang naik kereta besar mahal ni dia punya penyerap hentakan tu sangat bagus lah ya. Spring dia bagus, cushion dia bagus ya. Kalau contoh kereta Merc lah ya. Kalau banding dengan kereta kita kancil, cikgu Myvi je ya. Tak samalah ya. Tapi cikgu suka kereta kecil ya. Senang nak parking, senang nak gerak. Okey, seterusnya ya, gunakan bahan rangka tu yang kuat. Okay, ditanya pasal rangka ni kan. Nyata yang kuat pun dah boleh diterima kelas ya. Apa cikgu ni bagi tersasul ini ni. Ya. Okey, bahan rangka. Susah nak tulis sebenarnya sebab cikgu tulis pada papan lain ya. Bahan rangka yang kuat. Boleh? Nak kata macam tu pun dah boleh ya. Ataupun kamu tahu jenis material dia. Okey, buat daripada keluli. Keluli tu ya. Jadi memang kuat lah ya. Okey. Hard material for motorcycle frame. Rangka dia lebih kuat ya. Supaya dapat menampung beban dia ya. Dapat menampung berat dia lah. Sebab orang naik motor ni bukan orang kecil saja, orang besar pun ada naik ya. Sampai berapa kilo dia boleh tampung ya. So dapat menampung berat beban yang besar. Cikgu lanjutkan dia punya penerangan lah. So 5 ciri, 5 penerangan. Dapatlah 10 markah. Nak tambah lain lagi? Boleh, tak ada masalah. Ya. Kamu nak kata risk ke apa ke? Okay. Boleh kalau kamu nak tambah ciri-ciri lain lagi. Ya. Depends lah, kalau dia boleh diterima tak ada masalah. Ya. Okay, ni antara sebab dia nak keselesaan ya, keselesaan. So depends lah ya. So kalau ada lagi idea lain kita boleh terima ya. Selalu budak lelaki lah suka tambah banyak-banyak ya. Banyak je idea dia. Tak apalah, ya, benda tu bagus sebenarnya ya. Ini dipanggil soalan respon terbuka. Maksudnya dia umum, diaplikasi dalam kehidupan harian kita, melibatkan konsep fizik dan sains lah ya. Okey, ni sebenarnya soalan campur-campur ni cikgu rasa. Kalau ikut markah semua 20 ya. Tapi ada lagi bawah ni esei. Kata dah soalan campur-campur ya. Yang berkaitan dengan spring ya. Okey, kalau soalan C ni pula, ini dipanggil soalan menilai. Okay, dalam kertas kamu, dia duduk dalam bahagian B. Yang cikgu terang minggu lepas kan. Bahagian B. Di mana yang ni lebih senang daripada atas lah. Yang atas ni kamu kena ingat dan kamu kena jawab berdasarkan konsep. Tapi kalau kamu banyak idea, semua nak jawab yang soalan atas ni. Ya, mereka cipta ni. Ya. Kalau yang ni, kamu tak payah nak idea-idea sangat lah. Memang kamu kena ambil daripada apa yang dia bagi, kamu jawab. Ya. Kalau kamu bagi idea lain, dia tak terima lah. Ya. So yang ni ya, lagi senang, dia panggil soalan menilai. Ya. Nilai dan pilih yang mana bersesuaian dengan soalan, kehendak soalan. Soalan tu kata ya, sebuah syarikat Baby Nova ditugaskan untuk menentukan spring yang untuk membuat buaian bayi. Ni dia punya kehendak nak buat buaian rupanya. Okey, di bawah ni ciri dia untuk buat buaian dan berikan sebab pilihan anda. Okey, sini pun dah ada ya. So macam biasa dalam kelas, buat jadual ya. Tolong buat jadual kelas. Cikgu pun tak suka kamu buat panjang-panjang berperangan. Cikgu kalau nak buat 1, 2, 3, 1, 2, 3 boleh. Tapi jadual ni adalah terbaik bila kamu bagi dia punya jawapan. Sebab dah tentu kamu takkan jawab melirik-lirik ya. Siapa jawab melirik-lirik juga cikgu tak tahulah ya. Cikgu nak point je. Cikgu bukan nak ayat berbunga puitis, tak perlu. Itu kalau kamu berminat kamu masuk satu kelas ya. Itu tempat kamu lah kalau kamu seorang yang begitu ya. Kalau kamu, kita orang sains, cikgu orang sains, kita jawab straight saja ya. Okey, ciri yang pertama ya, dia berkaitan dengan pemalar daya, diameter lilitan. Nombor 2, nombor 3 susunan spring.
Nombor 4 jenis bahan. Ini je lah kamu jawab. Jangan kamu merapik ke lain pula ya. Letak ciri keselamatan, pakai helmet semua tu tak payahlah. Pakai helmet pada helmet solat atas ya. Ini pasal buaian ya. Okey, pemalas daya ni kelas F sama K, X nilai K tu ya. Okay, pemalas daya ni dia ada kaitan dengan kekerasan. Semakin besar nilai pemalas dia, semakin keraslah dia ya. Jadi kita akan gunakan pemalas daya yang besar. Dah tentu punya lah ya. Pemalas daya bagaimana? Besar lah sebab kita nak dia keras, dia kuat ya. Pemalas daya besar. Cikgu nak letak nilai? Tak perlu ya. Kalau banyak-banyak nilai macam ni tak perlu letak 105, tak perlu. Dia hanya soalan tertentu nanti kita jumpa dalam elektrik dia yang kita letak nilai, tapi ada soalan ya. Itu pun juga dia cakap, ada soalan yang kita kena letak nilai. Tapi jaranglah, kebanyakan tak perlu. Yang macam ni tak perlu, kebanyakan tak perlu. Tapi ada juga yang nak nilai. Ya, ada. Minggu lepas cikgu ada terangkan. Iaitu nilai fuse. Kena letak. Sebab kalau kita tak letak, macam mana kita nak tahu arus tu dah lebih ataupun belum daripada nilai fuse tu. Kalau lebih dia boleh terbakar kan, dan dia akan jadi short circuit lah. Ya. Itu kena. Ada benda yang kena letak. Tapi tak banyak lah. Ya. Macam unit lah. Fizik kebanyakan ada unit. Tapi ada yang tiada unit. Macam itulah kelas. Ya. So dia bukanlah kata semua nilai tak perlu letak. Tak. Ada yang perlu. Tapi tengok soalan. Nanti kita akan jumpa lah sebab dalam fizik dia tak banyak pun untuk peringkat kamu ni ya. Jadi sini tak perlu letak nilai lah. Tapi kalau kamu letak pemalas daya besar, contoh kamu kata 105. Boleh tapi kena nyata besar dulu. Tapi dia tak beri apa-apa markah lah. Ya, sebab dia nak kamu nyata besar atau kecil je. Okay. So kenapa kita nak dia besar? Cikgu dah kata tadi, kekerasan ni dia ada kaitan dengan kekerasan. Pemalas daya ni dia ada kaitan dengan kekerasan. Jadi kita nak dia keras lah. Tentu kita nak dia keras. Okay. Okay, nampak dia. Stiffest to withstand high force. Ya. Keras supaya dapat menahan daya yang besar. Ya. Buatlah ayat dia ya. Okay, seterusnya diameter. Okay, maknanya besar kat sini. Yang ni antaranya. Cikgu cerai ya. Yang ni. Okay, kalau yang lain tu dah kita nampak kecil, tak payah pandang lah kelas. Maknanya NO ni kita dah boleh reject dah. Okay, cikgu ajar cara macam tu. Kita memang nak besar. Yang ni tak nak tengok dah lah. Sebab confirm salah lah. Yang kita write tu yang kita nak. Kita nak pemalas besar. Okay, yang tak nak ni tak payah tengok dah. Nampak pening je. Okay, diameter lilit tan. Diameter lilit tan nak besar nak kecil. Ya, kat sini kita nak kecil. Diameter kita nak kecil. Okay, kenapa kita nak kecil ya? Supaya diameter di sini kelas diameter coil, diameter of coil to make spring, diameter of coil. Supaya dia kurang extension, supaya dia kurang dia punya pemanjangan tu kelas. Supaya dia kurang pemanjangan spring tu kurang. Sebab buaian kalau terlalu panjang dia punya pemanjangan tu nanti kena ke lantai, sakitlah adik kamu ni kan untuk buaian kelas. Ya? Jadi tujuan kita tak nak dia terlampau panjang dia punya pemanjangan tu. Maknanya terlampau jauh ke bawah. Tak perlu. Cukup-cukup. Dia adalah had berapa bayi, berapa kilo boleh masuk. Jadi kat sini kita nak kurangkan pemanjangan spring. Ya. Untuk kurangkan pemanjangan spring. Ya. Kurangkan pemanjangan spring. Ya. Okey, tu ciri yang kedua. Okey, yang ketiga ya. Tadi kita kecil kan? Kecil mana? Ni kecil. Ni kecil 1.2. 5.2, 4.2 ni dah besar dah. Dah boleh reject dah ni. Ya, dah boleh reject dah. Okey. Seterusnya kita nak cari susunan spring. Selari atau semua dah selari ya. Okey, dah tentulah kita ambil spring yang selari ya. Susunan dia adalah selari. Jadi cikgu dah beritahu dah ya, selari ni kelas dia lebih kuat. Ni selari ya. Okey, kalau kita ada 3 spring, ni. Kalau sesiri dia begini kelas. 1 spring, 2 spring, 3. Macam tu. Dia direct je. Ni spring pertama, ni kedua, ni ketiga. Kalau yang ni 1, 2, 3. Ni lah selari. Kalau dalam elektrik dia banyak laluan arus. Ya, itu selari.
Kalau sesiri, satu laluan sahaja. Okay. Kalau spring, sesiri macam ni. Turun ke bawah ni. Susun makin ke bawah. Kalau selari, sebelah. Jadi selari ni memang dah tentulah dia lebih kuat. Nampak sini dia kata untuk meningkatkan pemalas spring supaya dia dapat menahan daya yang besar. Dia boleh tingkatkan nilai pemalas spring. Jadi dia boleh tahan daya yang besar. Okay. Alright, seterusnya jenis bahan. Antara besi dan keluli dah tentu kita pilih keluli. Jadi kita buat selari kan. Okay, yang ni yang nombor M dengan Q ni boleh reject dah kelas. Sebab dia tadi dekat diameter tadi dia besar kan. So sebenarnya dah boleh reject dah. Boleh reject. Kita nampak dah apa kita pilih. Iaitu P Jadi besi dengan keluri dah tentu kita ambil keluri lah. Stainless steel ni, besi ni dia campuran logam besi juga tapi dia ada campuran lain Karbon ke dia akan masuk lah beberapa persen bahan lain supaya dia lebih kuat lebih kuat, tahan karat dan sebagainya. Okay. Jadi dah tentulah kita pilih keluli. Semua orang nak keluli lah. Periuk pun sang keluli, pagar pun keluli, supaya dia kuat dan tahan karat. Okey. Jadi kita nampak dah pilihan kita apa, iaitu P. Nampak kan? Sebab tu kita boleh reject siap-siap ciri yang salah kelas. Jadi pilihan kita adalah P. Ingat, jangan sekali-kali pilih awal. Pilih kemudian, akhir sekali. So kita pilih P kerana pemalas daya yang besar, nak angkat ayat diameter lilitan yang kecil, sesunan yang selari dan jenis bahan keluli. Tulislah untuk melengkapkan ayat untuk markah yang ke-10. Ni markah yang ke-9 pilihan ni 9, okey, lengkapkan ayat tadi 10. Cikgu kalau tak buat, biar je kosong, tak dapat markah. Sebab sini dah ada. Dah ada. Tapi cikgu suka kamu buatlah Kita lengkapkan ayat, kemas Kalau dia cewek tahun tu skema, tapi rasa kamu pun tahun kamu pun takkan dia cewek juga sebab musim-musim COVID ni banyak masalah. Biasanya dia takkan secerewet sebelum-sebelum ni lah Fizik pun jarang dia cerewet sebab dia tahu keseluruhan satu Malaysia bukan senang nak dapat markah Jadi tulislah cadangan cikgu tulis untuk dapat markah 10. Tapi kalau kamu terlupa pun tetap diberi. Tapi jangan terlupa pilih ni. Terlupa pilih habislah markah ke-9. Kamu akan dapat 9 markah je lah. Itu je lah sebenarnya kalau lupa pilih. Dan jangan pilih awal. Ada gatal lagi tulis. Saya pilih P, betul terang ciri, bla bla bla, habis. Kamu akan dapat maksimum walaupun betul semua, kamu akan hanya dapat maksimum 2 markah. Daripada 10 tadi, 8 habis. Kalau walaupun betul. Jangan sekali-kali pilih awal. Pilih kemudian. Nyatakan ciri dia dulu sebab dia. And then last sekali baru pilih dengan terangkan balik. Bukan terang, nyatakan balik ciri yang kita pilih tadi. Jadi cara pilihan macam cikgu tunjuk ni memudahkan kamu nak tengok. Tak payah nak fikir panjang. Selari ke siri ke? Sebenarnya dia tak ingat konsep dah mula dah pelik-pelik jawab jadi sebenarnya yang kita reject tu tak kita tengok dah. Okey, jadi soalan macam ni dia membantu kamu lah sebab ciri dah ada, tinggal pilih Cikgu kalau tak tahu, tak ingat, jawab je lah kelas jawab saja, pilih je mana satu jawab je ciri-ciri ni, last kali pilih je, kurangnya kamu salah pun kamu tengok cikgu dah pulang kertas jawapan kamu, tetap kamu ada markah mana yang pilih betul tu cikgu akan bagi naik lah, yang salah-salah lah, kurang-kurang dapat markah ciri mungkin penerangan kamu betul, cikgu bagi markah penerangan, ciri salah, penerangan betul, dapat markah juga sebab patutnya ciri salah, penerangan salah lah kan, tak, penerangan ni dia tak bergantung pada ciri untuk dapat markah. Betul sekali nak bagi markah ke esei ni sangat membantu markah kamu. Jadi penerangan ni tulis je. Mungkin penerangan kamu betul walaupun ciri kamu salah. Dan kamu kata susunan sesiri. Tiba-tiba kamu kata sini dia kuat, dapat menahan daya besar. Kuat dapat menahan daya besar tu dapat markah kelas. Walaupun kamu tulis sini sesiri. Nampak?
Sini salah-salah lah. Nampak jadi markah penerangan tidak bergantung kepada ciri, asal betul untuk ruangan susunan spring tu, betul lah dapat markah. Jadi jangan takut untuk jawab esei. Terutama soalan menilai macam ni. Sebab benda dah ada. Try je kelas. Betul, tak dapat 10, dapat juga markah 6 ke 4 ke, dapat juga Jangan tak jawab memang kosong lah. Itu yang selalu cikgu ceritakan Jadi yang tak jawab tu sebenarnya tak ambil tahu Ni pun kelas tak masuk. Orang yang sama je. Macam mana nak faham Orang lain dah jauh ke depan, dia masih lagi ke belakang sebab dia tak tahu teknik menjawab sebenarnya. Bukan sebab masalah tak tahu fizik Okey, setakat ni ada apa nak tanya kelas? Kita dah habis beberapa soalan. Walaupun satu soalan je tapi banyak benda kita bincang kat sini. So, tu ada esei bahagian B ada, esei bahagian C ada. Ni esei bahagian B, tak ada esei bahagian C. Ada apa nak tanya? Sebelum kita pergi soalan seterusnya. Yes. Yang susunan spring tu, kalau kita cakap sebab dia nak kurangkan pemanjangan spring tu boleh ke? Tadi. Lebih keras tadi. Yang susunan selari tadi. Okay, jawapan cikgu tadi apa? Susunan selari. Apa tadi? Meningkatkan pemanjangan spring untuk mendapat menahan daya yang besar. Benda tu tak salah sebenarnya, tapi bila susunan ni kita akan cerita dia dari segi kekerasan. Contoh diameter, dia memang refer untuk keras. Kita nak diameter besar. Diameter tu ketebalan spring tu keras. Dia bukan diameter lingkaran tu, itu diameter lingkaran. Kalau diameter spring, ketebalan dia lah. Ketebalan spring tu lah. Kalau diameter kelas, kita mesti nak diameter kecil baru dia keras. Kalau diameter dia besar, dia akan lembut. Nanti beza diameter tu, dia ada dua diameter ni. Satu diameter wire besi tu sendiri, satu lagi dia punya diameter ni. Okey, kalau kamu cakap tadi supaya dia tidak ke bawah, tak tepat lah. Walaupun dia ada kaitan dengan keras tu, memanglah keras dia tak akan ke bawah sangat, dia tak akan kenyal sampai ke bawah sangat, betul lah tu. Jadi kita jawab yang penerangan tu lebih lagi menjurus pada jawapan betul. Tapi cikgu boleh terima lah jawapan tu. Cuma lembaga ni, so be careful lah, kita jawab yang tepat je lah Okay, walaupun jawapan tu boleh diterima. Tak salah pun jawapan tu sebab nak menunjukkan keras. Okay, memang dia tak akan terhenjuk ke bawah lagi, tertarik ke bawah lagi. Dia tak akan macam tu lah. Itu maksud dia kan. Okay, bolehlah diterima sebab smaller diameter ni diterima less extension to the spring. Okay, kurang pemanjangan. Yang kamu cakap tadi ni lah untuk yang smaller diameter ni penerangan dia. Okay, diterima lah yang tu sebab dia memang ada kaitan dengan keras. Okay, ada apa nak tanya lagi? Soalan spring ni. Lepas tu cikgu, kan dalam soalan contohnya yang D tu kan, dia ada bagi dalam soalan dia cakap nak memberi keselesaan. Lepas tu kita cakap balik yang bagi keselesaan tu dalam sebab. Macam mana tu? Yang nombor D, bukan E kan? D. D. Kita repeat balik daripada soalan tu masuk dekat kita punya sebab. Macam contoh, contohnya kita bagi ciri-ciri sebab dia sebab nak bagi lagi selesa. Even keselesaan tu dah dia cakap dalam soalan. Acceptable ke? Tak boleh. Sebab kalau dalam soalan dia dah kata, mana tadi? Yang selesa tadi soft seat kan? Give comfort to the passenger. Sekejap soalan dia kata supaya tayar dalam kemasan. Dalam soalan mana dia kata yang selesa tu? Buat pada lembut pasal memberi keselesaan maksimum. Okey. Dia dalam soalan, apa yang dia kata ni kelas, kita tak boleh nyatakan sebagai sebab. Nampak dia kata Moses ni perlu diubah sungai untuk meronda tepi pantai. Dia perlu bergerak di pantai yang lembut dan berpasir dan memberi keselesaan maksimum kepada penumpang. Okey, apa dia nyata ni kelas? Tak boleh nyata sebagai kita punya penerangan. Tak akan dapat markah punya. Kita kena bagi, walaupun kita nak cerita pasal keselesaan dia, tapi kita kena cerita words dia lain. Macam ni contoh sini ada kan? Dia kata ni, okay, soft seat ni kan, tayar yang lembut. Nampak dia kata, give comfort to the passenger as soft seat as good shock. Okay. Dia terang dari segi penyerentakan ni. Memberi keselesaan kepada penumpang sebab dia adalah lembut dan dia boleh jadi penyerentakan yang baik. Itu maksud dia. Tak boleh semata-mata, sebenarnya memang tak galak, tak ada markah lah kalau kamu nyatakan
apa macam tadi cushion tadi kan, cushion yang lembut tadi, supaya memberikan keselesaan. Itu je jawapan kamu. Tak boleh. Sebab itu ada dalam soalan. Yang ditanya sebenarnya dalam soalan kita tak boleh nyatakan dalam penerangan sebenarnya. Tapi di sini sebab dah cerita pasal lembut memang tak boleh nak lari daripada keselesaan. Betul lah tu. Tapi kalau kamu jawab sebagai keselesaan saja tak terima. Nampak tadi dia kata sebagai penyerak hentakan. Baru yang tu diterima. Kalau setakat kamu kata keselesaan saja tak terima kelas. Sebab memang cara jawab soalan mereka cipta ni tak boleh kita nyatakan penerangan dia kita ambil daripada soalan. Sebab itu dah soalan dia. Mana kalau kamu kata sebab ada tak lagi ayat lain? Keselesaan tadi. Baca ayat kamu penerangan tu. Tak ada cikgu. Saya just mention supaya lagi selesa je. Tak boleh. Tak boleh. Itu tak terima penerangan tu. Sebab kamu kata sekarang selesa. Sebab ada dalam soalan kan, nampak? Memberi keselesaan maksimum kepada penumpang. Tak boleh lah kalau kamu jawab memberikan keselesaan. Memberikan keselesaan maksimum, tak boleh. Tak diterima. Lupa cikgu nak highlightkan tu. Sebab soalan ni tak bincang lagi. Hari esok kita orang live, Cikgu Linda akan terangkan bahagian C ni. Sebab tak masuk lagi kan. Cikgu pun tak ingat benda ni. Bila kamu tanya tu baguslah kamu berikan idea pada cikgu, pada orang lain. Bahawa itu tak boleh digunakan. Ya, tak boleh gunakan penerangan daripada apa yang ada dalam soalan, jangan tulislah kelas. Senang ceritalah. Ya. Kecuali nak ambil sikit perkataan selesa tu memang tak boleh lari lah. Sebab kalau cushion lembut memang dia selesa. Tapi kita terangkan keselesaan tu dari segi apa. Ya, jangan cerita yang maksimum kepada penumpang tu tak boleh. Memberi keselesaan saja pun tak terima. Di situ be careful yang benda yang kamu kena hati-hati. Memang kena be careful. Okay, lagi? Ada lagi soalan? Last. Kalau tak ada, kita lagi soalan lain. Okey, kalau tak ada, orang lain tak ada ya? Tak ada. Okey, tak ada. Boleh tengok soalan seterusnya. Okay, panjang soalan dia. Sebab ni soalan gabungan ni, dia bukan satu soalan ni. Dia gabung-gabung berapa soalan. Ada struktur, ada bahagian C dulu, baru bahagian B. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ni radioaktif. Okey, radioaktif dia bagi dua gambar rajah graf 10.1, 10.2 yang menunjukkan graf reputan bagi dua sumber radioaktif yang berlainan. Kita cuba kalau ikutkan kita sejam setengah lah kan. 9 sampai 10.30. Paling habis pun lewat pukul 11 kelas, mana 2 jam. Boleh ya? Kalau kita pukul 11 tu okey lagi kot ya. Kalau kamu ngantuk dah ya. Boleh sampai pukul 11. Kalau larat lah. Kalau tidak kita stop 10.30 lah. Boleh tak kelas? Kelas? Dengar tak saya cakap ni? Boleh ya? Saya tak nampak kamu. Saya tak nampak GM pun sebab saya tengok dua skrin lagi. Saya tengok dua-dua skrin ni tak boleh nak tengok kamu Kamu pun bukan buka kamera pun ya. Harap kamu ada jujur dekat kamera pula, dekat laptop ataupun tempat kerja kamu lah ya. Tidak ya, kamu dengar sajalah ya. Cikgu naikkan jawapan dia. Siapa yang boleh tengok dalam bahasa Inggeris tak ada masalah lah. Siapa yang tak faham tu dengarlah cikgu sebut perkataan-perkataan. Cikgu tak direct translate word by word. Cikgu terang dari segi secara umum apa yang ditulis kat situ ya. Okey, rajah 10.1 dan 10.2 ada dua gambar rajah ya. Tengok soalan kamu. Graf reputan bagi dua sumber radioaktif yang berlainan ya. Jadi ini rajah activity counter sesaat ya. Counter sesaat. Mana dalam saat lah. Okey, bahagi dengan melawan masa dalam tahun ya. Jadi ini sumber A, gambar rajah yang pertama ni sumber A, 10.1 ni sumber A, 10.2 ni adalah sumber B. Okey ya. Jadi kamu telitilah gambar rajah dia, tengok daripada awal dia berapa nilai dia, nilai awal dia, okay, berapa separuh hayat dia. Ni kalau graf melengkung macam ni radioaktif lah, tak ada cerita lain lah. Ini memang cerita separuh hayat. Cikgu kalau separuh hayat cukup sukalah sebab dia lebih pada kefahaman ya. Soalan kefahaman sebenarnya fizik dia sangat senang kalau kamu faham. Tak faham tu masalah. Sebab kefahaman ni dia bukan mengingat tapi kita faham. Kita nak soalan, kita faham macam tu. Macam soalan elektromagnet lah, lebih kepada soalan kefahaman.
Okey, dia mengingat tu dia datang kemudian. Faham boleh jawab, tak faham memang tak boleh jawab. Ya, sebab soalan dia akan pelbagai bentuk. Jadi sama dengan separuh hayat ya, walaupun kamu rasa susah tapi sebenarnya dia senang ya, kefahaman sahaja, tak banyak pun pengiraan ya. Separuh hayat dengan tenaga je ya, tenaga radioaktif je yang kamu kira dalam soalan radioaktif. Okey, semacam biasalah dia akan tanya apa maksud separuh hayat ya. Separuh hayat adalah masa yang diambil untuk bahan itu menjadi separuh daripada nilai asal dia. Okay, kalau kamu nak bagus lagi ya, yang terbaik adalah ambil daripada buku teks ya. Kalau ada terek boleh baca terus kat situlah. Okey, kalau dalam skema ni dia terima je ya, kalau isi dan point tu ada. Cuba tengok ada ke tidak. Tulis. Okey, ada. Ya, muka surat 254. Masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif bagi satu sampel radioaktif mereput. Ya, kalau kamu nak kata masa yang diambil untuk dia menjadi separuh daripada nilai asal dia, diterima dalam kelas sebenarnya. Ya. So dalam pemakahan asalkan ada dia punya isi tu, tak ada masalah bagi soalan maksud ataupun definasi. Ya. Tengok buku teks lah. Ya. Masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif bagi suatu sampel radioaktif itu mereput. So, tadi tulislah ya, ada dalam buku teks kamu. Okey, seterusnya B1 ya, bandingkan aktiviti awal sumber itu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, selang masa untuk menjadi separuh. Okey. Dan yang ketiga, kadar penyusutan. Okey, 3 markah cikgu tahu dah mesti ada 3 poin. Okey, jadi kamu boleh highlightkan aktiviti awal dia nak mula-mula ni. Lepas tu dia nak selang masa. Lepas tu dia nak kadar penyusutan ni. 3 poin. Okey. Jadi aktiviti awal dia buat apa? Kalau tengok ni sama nilai ni. Ni mula 80, ni pun mula 80. Betul tak? Ya. Okey. Jadi aktiviti awal dia adalah sama. Ya. Aktiviti awal. Depan dia sama. Okey. Dua-duanya sama. 80 dia starting. Mana tahu cikgu ni pada gerah ada. Ni aktiviti awal lah. Dia starting 80. Sumber A. Sumber B pun starting 80. Ya. So itu adalah sama ya. Okey, selang masa. Selang masa dia ya. Ini beza dia 5, 10, 15. Okey, beza dia 5. Setiap dia menyusut tu ya. Kalau yang ni 10, 20, 30. Beza dia 10 tahun. Jadi selang masa siapakah yang lebih singkat ataupun lebih cepat ya. Dan tentulah 10.1 lah sebab ini selang masa 5 tahun ya. Jadi selang masa ya untuk aktiviti menjadi separuh ya bagi rajah 10.1 lebih singkat ya. 10.1 ya dia lebih, nak kata besar salah saya rasa lebih perkataan singkat lah berbanding 10.2. Okey, tengok term perkataan ya. Kalau perkataan salah kita tak terima juga ya. Kalau kamu kata lebih besar, mana boleh lebih besar, yang besar 10.2. Selang masa dia besar 10 tahun ya. Jadi tengok term perkataan ya. Jadi kalau masa singkat, pendek ya. 10.1 lebih pendek lah ya. Okey, lagi kadar penyusutan. Okey, siapa yang pendek dia lah cepat ya. Jadi kadar penyusutan 10.1 ya. 10.1 lebih cepat lah ya. Lebih cepat berbanding daripada 10.2. Di sini kata higher. Betul lah, lebih cepat dia, lebih besar, lebih tinggi ya. Dia sebab dia cepat berlaku. Jadi boleh tulis macam ni lah ya. Kalau singkat dia tak boleh lah kan. Kalau kamu tulis dia akan lebih pada 10.2 lah sebab 10.2 lebih lama. Macam tu kan. Selang masa dia. Okay. Jadi tengok term kamu guna ya. Tapi term jangan salah guna term lah. Jangan salah guna perkataan. So semuanya 3 markah. Ya. 10.1 dia lebih cepat. Selang masa dia lebih singkat. Okay. Aktiviti awal dia semua sama. Okay, ni senang. Okay, soalan macam ni kelas jangan tinggal juga. Ya. Sama ada dalam struktur ataupun dalam esei. Tapi dalam esei analisis ni kalau sekarang dia duduk di bahagian C. Dekat gen mencipta tadi. Dia ada soalan analisis. Bahagian B tak ada. Bahagian B sebab dia dah ada menilai kat bawah tu dah senang. Dia akan bagi soalan B dia ada pengiraan.
Ya, aplikasi. Soalan aplikasi, soalan fisik kerja, dekat B ada. Ya. Kalau analisis ni dia ada dekat struktur, bahagian last soalan dia dengan dekat bahagian C. Biasanya dia 5 markah. 3 kamu compare macam ni, 2 lagi dia kaitan dengan hubungan ataupun konsep apa dia nak. Prinsip apa yang nak. Okey, seterusnya dia kata hubung kaitkan kadar penyusutan radioaktif dan sela masa untuk radioaktif menjadi separuh dan buat kesimpulan tentang hubungan antara separuh hayat dan kadar penyusutan radioaktif. Okey, jadi kadar penyusutan radioaktif ni dia berkaitan dengan sela masa lah. Sela masa dia singkat, kadar penyusutan dia tinggi lah. Itulah jawapan dia. Nampaknya the higher the rate of decay of radioactive, the shorter the time of interval for the radioactive to be half, separuh. Okay, semakin tinggi ya kadar penyusutan radioaktif ya, semakin singkatlah masa selang masa untuk radioaktif itu menjadi separuh. Aku jawablah ya. Jawapan dia begitu ya. Okey, dia kata apa tadi? Kesimpulan berkaitan hubungan antara separuh hayat dan kadar penyusutan. Okey, jadi nampak di situ tulis shorter the half-life, higher the rate of decay of the radioactive. Maknanya separuh hayat yang pendek, kadar penyusutan radioaktif dia adalah tinggi. Okey, itu kaitan dia lah ya. Okey, habis 2 markah. Segi hubungan. Okey, seterusnya dibagi uranium 238 mereput kepada thorium dengan memancarkan satu zarah alfa. Okay, tuliskan persamaan bagi pereputan dia. Jadi ni kena ingatlah asas dia. Kalau dia lepaskan zarah alfa, apakah nombor nukleon dengan nombor proton dia jadi apa? Berapa pengurangan dia? Ingatlah kalau alfa, nukleon dia kurang 4, proton dia kurang 2 kan. Kalau beta, apa berlaku? Adakah berkurang? Dan kalau gamma, adakah berkurang ataupun tak ada apa-apa berlaku? 3 ni kena ingat. Okey, jadi persamaan dia bermula dengan U lah, U238, nilai nombor nukleon, atas nombor nukleon, bawah nombor proton ya. Kat situ dah ada lah jawapan dia ya, kat sini dah ada. Dekat sebelah kamu tu je ya. Cikgu boleh kalau tu saja elok lah ya. 238 uranium, bawah dia 92. Okey, bila dia mereput anak panah, dia akan jadi thorium ni 234, bawah dia 90. Thorium TH. Okey, alpha simbol dia helium, 42 helium. Sebab nombor nukleon ni dia akan berkurang 4 kelas. Ni kan 42 helium. Okey, nombor proton ni dia akan berkurang 2. Itulah alfa apabila radioaktif itu mereput ya, dia melepaskan sinar alfa. Inilah yang berlaku pada nombor nukleon dan nombor proton dia bila dia jadi nukleus lain. Semasa dia mereput dia akan jadi nukleus lain lah ya. Ini yang berlaku. Jadi kena ingatlah ya, kalau dia melepaskan zarah beta, apa berlaku? Beta nombor nukleon tak berubah, tapi nombor proton bertambah 1. Kalau gamma, tiada perubahan apa-apa sebab gamma adalah hasil sampingan dia. Jadi itu kena ingat nak buat persamaan ni ya. Apakah yang berlaku pada nombor proton dan nombor neutron uranium 238 selepas proses penyusutan? Ya, okey. Berlaku pada nombor proton yang tadi dia kabur tadi tak, soalan dia ada kaitan kat situ ya. Okey, nombor proton kurang 2 lah ya. Satu lagi apa? Nombor neutron. Okey, nombor neutron senang je kelas. Kita tahu nukleon kurang 4. So neutron kurang berapa? Ya, jadi kita sini kurang 4. The neutron number will reduce 4. Okey, kenapa dia jadi 4? Proton kita tahulah sebab memang atas kita dah kira ya. Proton kurang 2 ya. Okey, macam mana kita tahu neutron ni kurang 4? Adakah dia sama dengan nukleon? Okey. 2, 3, 4, 90. Dalam nukleus adanya nombor proton dan nombor neutron. Okey. Jadi selepas proses penyusutan.
Tapi tak boleh rasa dalam tu sebab dalam tu ada 38, 238. Macam mana dia boleh kurang 4 tu? 42. The number will reduce 4. Macam mana kurang 4 tu kelas? Macam mana kita tahu neutron tu kurang 4? Yang berkurang sini adalah nilai nombor nukleon. Nukleon kurang 4. Okey. Jadi sebab dalam proton ada, dalam nukleus, iaitu nombor nukleon tu dia ada nilai proton dan neutron. Ya. Jadi kalau dah proton tu kurang 2, ya. So nombor nukleon tadi dia kurang 4 lah. Okey. Okey, cadangkan dan terangkan peralatan yang perlu digunakan dalam mengendalikan bahan radioaktif, pengubahsuaian, cara penyimpanan yang selamat dan langkah berjaga-jaga. Okey, dalam kamu punya silibus tak ada, tapi yang ni kamu dah belajar menengah bawah. Langkah-langkah keselamatan apa nak perlu dibuat. Ni jadi dia boleh jadi soalan umum lah sebab pengetahuan sedia ada dah ada. Tapi dia memang boleh tanya dalam exam. Walaupun ni soalan silibus lama, tak mustahil dia keluar lagi kelas. Ya? Sebab dia akan keluar semua asasan yang kamu belajar. Okey? Jadi tak susah pun soalan ni. Ya? Kat sini pun ada. Ya? Jadi yang ni soalan mereka cipta lah, ya. Tapi dia dah bagi panduan kat sini, ya. Peralatan apa dia nak, okey, nampak kat sini. Pengubahsuaian dari segi cara penyimpanan. Okey, langkah berjaga-jaga, ya. Okey. Buatlah jadual macam biasa. Okey. Ciri penerangan. Okay, so ciri pertama ya, memang kita takkan sentuh tangan. Kita akan gunakan robot. Paling habis pun kita guna forceps. Kita takkan sentuh direct. Okay, radioaktif ni bahaya, sangat bahaya. Jauh boleh lagi. Ya. So pertama kita akan gunakan robot ataupun forceps supaya mencegah sentuhan terus ya kepada sumber radioaktif. Nampak dia to avoid direct touching ya. The radioactive source, ya, sumber. Yang kedua, pakai mask macam kita. Tapi dia ada mask lebih lagi lah. Sekat mask kita ni, debu habuk je lah kan. Virus, tengok lapisan kita pakai mask lah. Ya. Itu pun dia masih boleh tembus. Ya. So, pakai mask, ya, supaya ya mencegah ya dia direct masuk kepada sistem pernafasan kita. Okay, itu yang kita tak nak lah. Ya. Yang ni pakai mask. Mask khas, ya. Mask pada topeng muka. Mask masih Inggeris tak? Topeng muka ya. Okey, penutup muka, topeng muka boleh lah. Topeng ke penutup? Boleh lah kelas ya. Faham lah tu ya. Mencegah masuk direct kepada kita punya pernafasan. Okey, yang ketiga. Okey, setiap ni ada markah ya. Sekarang dengan penerangan lah ya. Okey, yang ketiga pakai lencana. Lencana ya. Kalau pekerja dia mesti pakai lencana. Macam kamu pakai lencana lah menunjukkan pelajar sekolah PPTR. Okey, orang bekerja ni dia akan pakai lencana ya. Kenapa nak pakai lencana? Supaya dia dapat kesan berapa banyakkah kamu telah terdedah kepada sumber radioaktif. Sebab lencana tu dia akan menunjukkan sumber radioaktif tu berapa banyak. Dia akan tunjuklah kehitaman dia ke dia adalah ya. Cara dia nak ni. Jadi bila kita tengok balik, kita tahu kamu dah banyak terdedah. Kamu kurang lagi terdedah. Kalau banyak terdedah, kena rehat. Ya, macam tu. Kena bercuti. Orang kerja radioaktif, menyebabkan radioaktif ni macam tu. Ya. Jadi untuk mengesan berapa banyak radioaktif yang kamu telah terdedah. Itu markah ketiga, markah yang kelima dan enam ya. Okey, seterusnya simpan radioaktif. Ya, cikgu terang kat sini je lah ya. Simpan radioaktif dalam bekas plumbum, leak board, dalam bekas plumbum. Okay, kenapa dalam bekas plumbum? Sebab kita tahu plumbum ni dia boleh cegah ketiga-tiga sinaran, terutama sinar gamma yang kuasa penembusan dia tinggi. Ya, jadi kita boleh cegah radioaktif ni, sinar radioaktif ni daripada keluar dan kena pada persekitaran dia. Ya, kita tak nak yang tu. Okey. Itu dah markah yang ke 7 dan 8. Okey, seterusnya dia kata apa lagi? Ni. Yang ni kos tinggi lah. Ya, kita tanam ya sisa radioaktif di dasar lautan. Memang kos tinggi lah kelas, bukan senang ya. Nak simpan radioaktif,
simpan dalam bekas plumbing, lepas tu tanam pula dalam lautan. Sebab betul, ini memang antara orang buat tapi sangat makan kos supaya kita dapat mencegah radioaktif ni tidak memberi kesan lah discharge ni, kata discharge kepada persekitaran kita termasuk hidupan dasar lautan tu dia jauh bukan mudah tapi yang tu lebih selamat. Okey, apa lagi dia kata? Okey, pakai kod, macam kod makmal tu tapi dalam dia dilapisi lapisan plumbing. Itu memang kenalah orang yang direct kerja sebab dia kata pakai pakaian yang dalam dia dilapisi plumbing. Okey. Sama juga untuk mencegah daripada kamu terdedah secara direct kepada radioaktif yang kita tahu dia juga boleh membunuh sel-sel badan kita. Okey, seterusnya nampak dia banyak bagi ni. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia nak 5 Okey, yang ketujuh ciri dia label radioaktif pada semua sumber radioaktif dengan simbol dia. Ya, kan simbol radioaktif orang tengok orang tahu dah. Simbol apa? Simbol yang pecah-pecah ni. Okay, dia ada simbol khas dia So semua sumber bahan radioaktif kita yang dalam kilang kita, tempat kerja kita mesti dilabelkan dengan simbol radioaktif. Diberi simbol. Sebab nak bagi tahu pada orang yang terlibat, orang sekitar bahawa itu adalah kawasan radioaktif. Dalam tu ada sumber radioaktif. To inform people the content inside the box. Kalau orang ingat buat apa, orang buka. Sedangkan orang yang buka tu tak ada langsung sistem protection dia. Dia tak pakai baju lapisan plumbing, dia tak pakai mask, dia tak pakai faucet, tak pakai robot, sangat bahayalah. Dan kalau kita tengok kawasan radioaktif pun cepat-cepat kita pergi jauh. Dan biasa kawasan radioaktif ni dia punya perusahaan dia jauh pada orang lah. Jauh daripada tempat manusia, jauh daripada bandar. Dan kalau kita lalu mungkin kita tersesat, terjumpa, cepat-cepat kita keluarlah sebab kita tidak ada protection dari segi pemakaian kita, dari segi peralatan kita. So di sini dia bagi 7 idea kelas, 7 penerangan. Tak ada dapat 14 markah, tidaklah. Tetap kita ambil 5 yang terbaik, 5 penerangan yang terbaik. So 10 markah semuanya. Tulis banyak macam ni tak apa. Tapi memang ini pun idea dia ada banyak lagi boleh tulis Pakaian khas ni pun macam pakaian angkasa tu kan, macam pakaian orang pergi angkasa. Pakaian tu sebenarnya pakaian yang dilapisi pelambung sebab pelambung ni dia dapat at least yang paling tinggi kuasa penembusan tu dia dapat tahan lah walaupun tidak 100%. Tapi perastusan dia sangat tinggi. So, dapat soalan ni sangat senang lah. Cikgu rasa boleh goreng je kan. Tapi goreng-goreng pun mesti berkaitan dengan konsep lah. Ni memang menengah bawah ada. Lepas tu dalam syllabus kamu tak ada dah. Tapi dia memang boleh tanya kelas. Ada idea lain? Ada apa nak tanya? Soalan ni. Kelas. Ada apa nak tanya? Soalan 11. Ada. Okey, senang soalan ni senang kan. Okey, 12 Tak ada manusia kat sana, kita cakap seorang-seorang. Okey, kita tengok soalan 12. Tak apa, kita slow pun sebab soalan ni melibatkan banyak pengetahuan dan konsep-konsep yang kamu nak pelajari. Okey, ni soalan gelombang bunyi ni. Seekor kelawar menggunakan gelembung ultrasonik mengesan penghalang di hadapan dia. Okay, apakah maksud gelombang ultrasonik? Dia ada ultrasonik, dia ada infrasonik, ada banyak. So kalau kamu cek buku, gelombang ultrasonik dia adalah gelombang yang frekuensi dia tinggi, lebih daripada 20 kHz. Saya ada tulis apa? Sound with frequency exceeding 20 kHz. Jadi gelombang ultrasonik, gelombang yang frekuensi dia higher. Okay, lebih daripada higher pun tu lebih daripada 20 kHz. 20 kHz. 20,000 Hz. Okey, terangkan bagaimana gelombang ultrasonik digunakan oleh kelawar untuk mengesan jarak penghalang. Okey, kelawar ni bukanlah sebab atau kata orang jalan malam ni macam kelawar sebenarnya bukan sebab mata dia terang, tak. Dia ada special antenna special antenna kita tak ada sebab tu dia bukan mata terang boleh nampak malam cerah macam tu, tak ada
Tuhan bagi dia kelebihan, dia ada gelombang bunyi sebagai dia punya isyarat dia. Jadi bila dia terbang, benda ni berlaku cepat ke lah, bukan tek lambat baru putar balik, tidak ya. Dia boleh tahu ada halangan depan dia dengan pantas. Jadi sebab itu dia boleh keluar malam. Ya, siang dia tidur ya, kaki ke bawah tidur, relax ya. Kalau kamu kat gua, ya, kat kampung ada sebenarnya tapi tak banyak lah. Dia takut juga manusia ya. Gua-gua tempat dia gelap-gelap tu, banyaklah dia ya. Jadi dia ada kelebihan dia, so dia boleh detect halangan depan dia. Okey. Jadi idea daripada inilah orang dapat gunakan gelombang ni untuk mengesan kedalaman ya, lautan. Mengesan ikan yang banyak. Ni idea ke sinilah ya, daripada kelawar yang dapat terus menjadi ya, isyarat macam ni ya. Okey, dia gunakan konsep pantulan ya. Jadi kelawar ni dia boleh kesan ya, jarak dia, distance ya, ataupun halangan dengan menggunakan konsep pantulan. Ya, digunakan konsep pantulan untuk mengesan halangan ya. Dia kata ada halangan ya. Distance to the of the obstacle. Okey, mengesan jarak halangan ya. Okey, itu poin dia lah yang pertama ya. Okey, semasa dia terbang, dia akan menghantar gelombang bunyi ke hadapan ke objek yang ada lah. Dia kata, when flying the bat will transmit a sound toward the form object. Okay, semasa dia terbang, pelawak itu dia akan mengeluarkan gelombang bunyi tu. Dia akan mengeluarkan gelombang bunyi ke arah objek di bahagian depan dia. Okey, ya, itu poin yang kedua lah. Okey, apa berlaku bila gelombang bunyi kena batu ke objek depan tu, dia akan terpantul lah kelas. Okey, kalau bunyi, pantulan tu akan menyebabkan dia jadi gema. Dia panggil echo. The echo can be detected by the bat as bat can hear the frequency of sound up to 75 kHz. Jadi bila gelombang bunyi dikeluarkan tadi langgar halangan depan, maka dia terpantul, dia menjadi gema. Okey, gema ni dia kesan balik. Dia ada pengesan dia ya. Dia ada kesan balik dengan frekuensi yang tinggi ya, sehingga 75 kHz. So daripada situ ya, kelawar dapat menganggarkan jarak ya, menganggarkan jarak dengan masa ya, selang masa dia yang dihantar ya oleh gema tadi. The bat can estimate the distance by detecting the time between the transmit wave sound wave ya, wave sound ya, sound wave, W tu bukan ya, sound wave with the echo. Macam ni kan dia pergi, dia patah balik. Sebab tu dalam pengiraan dia D sama dengan VT bagi 2. Bagi 2 sebab masa dia kalau dia pergi, dia patah balik. Kalau kita tak bagi 2, kita dapat masa 2 kali ganda lah. Ni. So, sebab tu dia pergi, dia patah balik ni 2 kali. Nilai yang sama. Panjang, pantulan kan panjang dia sama. Cuma arah dia beza. Panjang dia sama, jarak dia sama ya. Jadi sebab tu kita bagi 2. Dan kelawar dia ada sistem dia sendirilah untuk detect echo tadi, gema tadi. Gema ni macam kita nyanyi dalam air lah, suara tu arah keluar kan, shot sendiri kan, macam tu lah. So kat sini dia dah bagi 4 poin dah, sedangkan markah biasa dalam 3 atau 4 ya. Itu cara dia lah ya. Jadi kelawar dapat mengesan jarak ya, jarak di antara masa, jarak dia dengan halangan tu berdasarkan masa pantulan tadi ya, pantulan gema tadi yang yang diterima oleh dia selepas itu ya. Gema tadi membantu dia menganggarkan masa dan seterusnya menganggarkan jarak. Kamu tulislah balik dalam bahasa Melayu ya. Okey ya, alright. Jadi 3, tengok markah lah kelas. Kalau dia nak 4, bagilah 4. Kalau nak 3, tulis lebih tak apa kan, tak ada masalah. Okay, seterusnya dia nak kiraan ni. Dia bagi kelajuan 1450 ni jawapan dia.
Dihantar ke sepulang ikan berada di bawah bot nelayan. Kedalaman ikan berada apabila gemar. Okey, kedalaman kita nak carilah. Nilai masa dia 100 mili saat. Mili ni kena tukar ni. Ya. Okey. So kita ada nilai V 1450 meter per saat. Kita ada masa 100 mili saat. Tukar per saat lah. Tukar per saat dia jadi berapa? Kenapa yang ni 0.05? Oh, sebab bagi 2. Okey, mili saat 100 bahagi 1000 lah. 100 bahagi 1000 0.12 0.01 lah. 0.10 sorry. 0.10 saat. Okey, mili saat tukar per saat. 0.10. Betul kan? 100 bagi 1000 0.1. 0.1 0.01. 100 bagi 1000. 0.1 saat. Okey. Jadi masukkanlah dalam formula D sama dengan VT bagi 2 dah. Speed. Dalam kan boleh terima balik selepas. Boleh diterima balik selepas 100 saat. Betul lah. D sama VT bagi 2. Okey. Dia nak kedalaman kan. Kenapa dia bahagi tu? Kelajuan, kedalaman bagi masa. Okey. Masa tu dia dah bagi siap-siap tu. Patutlah. Okey, dapat. Jadi berapa tadi? Kelajuan tadi 1450. Masa tak apalah, kita tulis terus lah sebab kita akan bagi kat bawah tu, bagi 2. So betul tak dapat? 72.15. Okey, 1450 kali 0.1. Betul. Dapat akhir dia ialah 72.5 meter. Ini dia dah betulkan persamaan ni dekat sini. Dekat jawapan sini dan masa dia dah bagi siap-siap, nampak? Masa dia 0.05. Dia dah bagi 0.1 ni bagi 2 dah. Sebab dia tahu gema, dia pergi, dia patah balik. Kita tak boleh ambil nilai dia. Tidak dia jadi 2 kali ganda lah jarak perjalanan dia tu. Ya? Pantulan tu. Jadi kalau kita masuk dalam formula biasa kita guna ni, kita dapatlah 72.5. Yang ni dia ambil formula asas kelajuan je ni. Laju dalam bagi masa kan. Okey, seterusnya dia nak panjang gelombang apabila frekuensi dia ialah 40 kHz. Okey, 40 kHz tu pun sama. Kita kena tukar kepada Hertz. Ya. So formula dia ialah, boleh tak tukar V sama dengan F lambda. Okey, V kita 1450. 40 kHz ni kena tukar Hertz ni. 1450 bahagi 40 kHz. Sepatutnya kena tukar ni. 100 mili saat 1500 kHz. 40 kHz. Frekuensi dia kena tukar ni, mana boleh tak tukar. Ini memang sebenarnya frekuensi dah 40 kHz 36.25 meter. Kita tengok tajak soalan ni. Tak ada apa. 40 kilo, 40 Hertz. Nanti panjang pula panjang gelombang dia. Frekuensi dia dah tinggi, panjang gelombang ni mesti pendek. Dah tentu punya. 36.25 meter. Panjang tu. Apa dia 76.25? 40 kilo. Okey, 40 ni kena tukar ni, mana boleh biar dalam kilo. Sepatutnya Hertz. 40 kilo Hertz. Okey, jadi di sini cikgu rasa ada kesilapan ni. Sebab tak mungkin dia boleh guna direct ni.
Boleh kot sebabnya dia dah guna meter per saat ni. 150 kHz. Sebab kalau kita bahagi dia kecil sangat nilai tu 1450. Okey, sebab dia pada awal dia dah guna kilohertz kat sini. Kalau kita kecilkan dia jadi kecil sangat tu. 0.04 1450 bahagi 0.04. 36250. Takkanlah panjang benar gelombang dia. Salah ni. Okey. Jadi mungkin sebab dia dah guna awal tu 20 kHz. Dia asal dia dah guna awal So dia bagi saja dia dapat 36.25 meter lah. Biasa kilo ni kita tukar pada hertz ni. Okay, tak apa. Okay, seterusnya dia bagi soalan menilai gelombang bunyi lagi. 6 tali bunyi. Bunyi gitar bergantung pada tali gitar tersebut dan setiap tali mempunyai frekuensi asli dia tersendiri. Okey, dia bagi ketepatan, tegangan, panjang dan pahan tali. Jadi kita dikenaki cari spesifikasi untuk gitar bagi menghasilkan bunyi yang tinggi, kelangsingan dan tidak terputus bila petik. Okay, bunyi yang tinggi, kelangsingan dan tidak terputus bila dipetik ni tak boleh dijadikan reason sebab Okey, jadi kita pilihlah yang mana kita boleh pilih Jadi yang pertama buat dalam jadual macam sebelah ni lah Kita pilih ketempatan, nak kecil ke, nak sederhana ke, nak tinggi. Kat sini dia pilih yang kecil. So yang kecil yang ni lah kelas Ada 3 kat sini, ini kecil. Ini kecil. Okey. RS saya tengok dah Kenapa kita nak kecil? Supaya bila ketempatan kecil dia ada kaitan dengan berat, ringan, mudah dibawa Jadi kat sini kalau kita pilih kecil dia lebih ringan. Jadi tak berat untuk kita gitar kan orang nak nyanyi, nak main muzik Kalau berat susah nak bawa ke mana-mana. Dia jadi mudah dibawa ke mana-mana lah. Portable Bahasa Inggeris ada satu perkataan dia panggil portable. Okay. Jadi nampak dia kata light and not cause the guitar become heavy. Dia jadi ringan dan tidak menyebabkan gitar tu menjadi berat senang dibawa ke mana-mana, senang digunakan untuk menyanyi main muzik dan sebagainya. Itu sebab dia. Okey, yang kedua sebab kita tak ada ruang nak tulis kat sini Aku pula buka ruangan lain ni. Okey, jadi itu yang pertama kita pilih. Okey, okey kalau itu kita tak payah tengoklah R ni. Tengok dah lah sebab dia dah tak memenuhi ciri kita buang je lah. Kita ada P dengan Q je. Okey, tegangan kita nak rendah ke nak tinggi? Dah tentulah kita pilih tinggi. Kenapa kita pilih tinggi? Supaya dia dapat menghasilkan high pitch kelangsingan yang tinggi. Okey. Bunyi ni kelas kalau langsing dia sedap. Jadi frekuensi tinggi tegangan dia tinggi maknanya kita dapat frekuensi tinggi dia lebih langsing. Pitch ni kelangsingan. Kalau suara manusia ni kalau langsing dia sedap lah. Muzik pun begitu. Jadi kita nak dapatkan kelangsingan yang tinggi. Nampak dia kata can produce high pitch of sound. Okey, dari segi jadi sebenarnya P tak payah tengok dah lah sebab dah salah Okey, tak payah tengok dah P ni. Okey, dah boleh reject dah pun. Kita dah tinggal Q dah. Maksud yang kedua kita dah tahu dah kelas Tapi bahan tali dia keluli ke? Wow. Okey panjang tali 90 70 pendek lah. Pendek. Banding 90 dengan 70, 90 ni pendek. So yang ni lah iaitu pendek. Kenapa kita nak pendek? Supaya tali gitar tu tak panjang sangat. Cukup untuk ruangan gitar tu. Kalau panjang sangat jadi pula kat bawah kan. Tu maksudnya cukup untuk gitar punya size. Dia kata the guitar is not too long. Takkan nak jawab macam tu pula. Takkan supaya gitar tu tak panjang sangat. Tak boleh jawab macam tu kelas Supaya tali gitar tu tidak panjang sangat mencukupi ruangan bahagian tali pada gitar tersebut. Terangkan sikit supaya mudah difahami. Okey, material tali antara nylon dan keluli betul lah takkan boleh nylon. Nylon tu macam apa? Getah, bukan getah, tali yang tali bandu tu pun boleh tali bandu.
tali yang orang guna untuk buat benda lain aktiviti lah. Tak sesuai untuk gitar, mana gitar tali nylon, dia memang sejenis logam kan. Jadi keluri lah kita pilih ya. Kat sini pun memang last sekali lah. Antara nylon keluli, betul tentu pilih keluli. Ya, kalau besi pun kita pilih keluli juga. Kenapa kita pilih keluli? Kita tahu keluli ni dia lebih kuat. Dia tak mudah putus. Sebab ya, does not break when it's strummed. Okay. Dia tak mudah putus bila dipetik lah. Ya, dipetik, dimain dan sebagainya. Ya. So, dah nampak dah pilihan dia adalah Q. Kerana ketepatan dia kecil, tegangan dia tinggi, panjang tali dia pendek, bahan tali dia keluli. Kalau dia bagi tinggi, rendah, sederhana ni kita boleh terus pilih kelas. Ya. Keluli nylon pun kita terus pilih. Kalau dia bagi nombor macam ni, kita kena nyata besar ataupun kecil. Itu cara nak jawab soalan macam ni lah. Ya. Kalau dia bagi siap-siap kecil, medium, kecil, sederhana, tinggi ni, kita boleh pilih. Okay. Sangat senang soalan ni. Ya. Cukup 10 markah. Kadang apa nak tanya dia? Dia macam ada nak bunyi tanya tadi. Ada kaitan dengan gitar ni. Kelas, apa nak tanya? Teka-teka cikgu. Dapat nak tanya kelas? Tak ada cikgu. Tak ada. Ya? Ya, kau ada lah idea lain. Biasa main gitar, macam-macam idea keluar. Lelaki lah. Ke ada perempuan pandai main gitar. Okey, tak soalan seterusnya. Kita ada lagi masa. 10.26. Cikgu tak letak yang cikgu sakit tekak. Sebab banyak cakap dah sejam lebih dah. Okey, Raja menunjukkan sebuah boya yang berayun, menegak dan akhirnya berhenti. Ini dia punya gelombang lah. Naik, jalan. Naik pun dah. Gelombang tu tinggi, rendah, lalah. Hampir berhenti lah. Ya. So, boya ni, inilah. Ya. Dia punya, bila kita campak ke air, dia nampak dia punya ombak tu lah. Pada gelombang air tu kan, dia punya gelombang tu. Okey, seperti gambar rajah sebelah, 22. Okey, rajah 22 menunjukkan graf sesaran masa bagi sistem berayun. Okey, namakan fenomena yang dialami oleh boya ni. Apakah fenomena yang kita nampak dia punya puncak lembangan ni semakin pendek ataupun amplitude dia semakin kecil. Ya. Jadi bila melibatkan satu benda yang berayun, ya, and then dia punya amplitude tu semakin kecil, kita tahu itu adalah damping. Bahasa Inggeris dipanggil damping ataupun bahasa Melayu dipanggil perlembapan. Ingat balik tak apa dia perlembapan? Belajar terlepas Perlembapan, tahun ni terlepas lah. Perlembapan ni bila sesuatu sistem tu berayun, akhirnya dia akan berhenti, itu kita panggil perlembapan. Dia beza dengan resonan. Ingat balik ya. Perlembapan ni kita tengok ni je kelas, amplitude dia ni. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ya. Tapi dia punya panjang gelombang tak berubah. Ya, tak berubah, still sama. Yang berubah ialah amplitude dia semakin menurun, ya, akhirnya dia stop lah. Okay. Nyatakan satu sebab yang mengakibatkan pengurangan amplitude ayunan. Amplitude ayunan itu semakin kecil, ya. Kenapa? Kita tahu perlembapan ni dia ada dua sebab. Satu, perlembapan luar. Satu lagi, perlembapan dalam. Luar apa? Inilah keliling kita ni ada udara. Ada udara tak menyawa kita, ya. Okey, kalau dalam sistem ayunan dia akan menyebabkan geseran. Okey. Jadi maknanya kalau di bahagian luar disebabkan oleh geseran udara. Ya. Jadi tenaga digunakan untuk mengatasi daya geseran di antara air dan juga udara. Between water and also the air. Okay. So tenaga yang ada digunakan untuk mengatasi daya geseran dia lah. Ya. Di antara air, dengan air dan juga dengan udara. Dua-dua tu. Sebab dia dekat air, so air ada juga geseran dia. Dekat udara pun ada. Itu bahagian dalam, bahagian luar. Bahagian dalam pula, dia kan pepejal, so molekul dia bergetar, so dia akan mengambil siri mampatan dan regangan juga kelas. Tak semestinya spring ya, molekul pun sama. So keadaan mampat dan regang tu akan menyebabkan dia kehilangan tenaga juga. Itu bahagian dalam cerita dia. Terutama pepejal lah sebab dia sangat rapat. Ya. Itu jawapan dia lah, ya, kenapa amplitude dia berkurangan. Sebab tenaga digunakan untuk mengatasi daya geseran antara dia dengan air, antara dia dengan udara. Okay.
Okey, seterusnya tentukan tempoh ayunan berdasarkan graf darjah 2.2 dan hitungkan frekuensi dia dalam hertz. Okey. Okey, ayunan dia kelas sorry tadi aku kata panjang gelombang bila sesaran lawan masa nilai dia ni kelas bukan panjang gelombang, nilai dia adalah tempoh, nilai yang ni. Nilai satu ayunan lengkap ni. Sebab apa? Kita tak perasan sini masa. Kalau masa sini adalah tempoh. Okey. Kalau sini ditulis sesaran melawan panjang ataupun sesaran melawan sesaran boleh jugalah. Okey, barulah dia adalah lambda, panjang gelombang. Tak perasan ke paksi ni. So di sini sebab tu cari tempoh sebab ni sesaran lawan masa. Okey, jadi satu ayunan lengkap dia adalah tempoh lah, bukan panjang gelombang Jadi dia punya apa? Kamu tengoklah nilai dia. Berapa ni? 2, 4. Okey, yang ni ke sini. Okey, sebenarnya satu je ni. 4 ni dah 2 dah sebenarnya. Sebab daripada sini dah satu tempoh. Puncak ke puncak kan satu tempoh. Jadi ni 2, ni 4. Maknanya ni 3 lah. Ini 1 lah. Maknanya 1, 2, 3. 1 je beza dia. So, tempoh ayunan dia adalah 1 saat ke? 1 saat. Okey, 1 saat. Sini dari unit tak tulis lah. 1 unit. 1 unit, 1 saat, sorry. Okey, frekuensi F sama dengan 1 per T. Okey, 1 bagi 1, jawapan dia 1 lah kelas. 1 Hz. Senang sangat soalan dia Dapatlah 1 markah, 1 markah. Tak ada kemasukan nilai dalam rumus ke cikgu. Soalan senang sangat bagi 1 markah jawapan akhir je. Okey, habis soalan dia. Tentang gelombang tadi gelombang air lah Rajah menunjukkan sinar cahaya POQR yang melalui sebuah blok ais. Okey, mana? POQR. Okey, situ udara ni ais, okey. Tentukan sudut genting theta pada rajah 4. Sudut dia 30. Okey, bawah dia 132. Okey. Kalau dia dekat border ni kelas, bermakna ni sudut genting ni kat sini lah. Kecil kat sini Okey. Mana kita nak tahu sudut genting kat mana? Ingat balik pantulan dalam penuh. Syarat nak berlaku pantulan dalam penuh. Pertama, dia mestilah daripada medium tumpat. Dia merawat bertumpat ke kurang tumpat. Itu mesti syarat pertama dia. Okey. Yang kedua, apabila I lebih besar daripada sudut genting. Okey, jadi di sini ditanya sudut genting. Okey, masa bila kita tahu dia adalah sudut genting, I sama dengan C, sudut tujuh sama dengan sudut genting apabila R 90 darjah. Sudut pembiasan dia, R tu pembiasan, tidak terbias, tidak terpantul. Dia duduk di border, di sempadan antara dua medium. Okey? Okey, manakah keadaan ini? Yang R dia 90 darjah. So, kita nampak kat sini lah, yang last kali ni. Ni nampak ni. Daripada P masuk ke ais, dia bengkok. Mendekati normal. Macam kita tahu, tengok sudut dah. Udara dah tentu kurang tumpat. Ni sudut dia bukan 30 kelas. Ni sudut dia. Ni sudut dia. 30 ni bukan. 90 tolak 30 apa? 60 lah. Ni sudut masuk dia. Sudut air dia. Okay, dia masuk, dia terbias. Terbias sebab dia masuk dalam ais, medium dah beza. Ini sudut pembiasan dia ni, bawah ni. Mana 132 ni berapa? Sini kita tolak. 132 bagi ni kan 180. Okey. Okey, ni sudut dia. Okey. Lepas tu dia nak keluar daripada ais ni. Tapi dia tak keluar, dia berada di sempadan. Okey, ni 90 darjah ni. Inilah 90 darjah kelas. Okey. Kes pertama, udara ke ais. Okey, di sini nampak sinilah. Air dia dengan R. Air dia besar pada R. Okey, dia berlaku pembiasan lah.
Okey, lepas tu dia nak keluar pada ais, dia tak keluar, dia duduk sempadan je. Okey, ni R90. Ini daripada ais ke udara. Okey. Jadi syarat tadi kan tumpat ke kurang tumpat. Jadi yang atas tak boleh lah sebab daripada kurang tumpat. Jadi dia ambil yang bawah ni. Kes yang kedua. Daripada ais nak ke udara ni. Okey, di sinilah nilai tempat untuk kita tengok. Okey. Okey, ni tak berlaku pantulan penuh lagi. Ya. Baru nak berlaku sudut genting. Sudut genting I sama dengan C. Nilai sudut tuju tu adalah C apabila R 90 darjah. Inilah sudut genting ni kelas. Ni. Cikgu tanda tu ya. Jadi kat situ dia dah bagi dah jawapan dia 180 tolak 130. Sebab ni kan 180 ni. So 180 yang selebar ni 180 ni tolak 132 sebab kita nak tahu sudut kecil ni. Okay, so kita dapat 48 darjah. Ini adalah sudut genting dia. Macam cikgu tahu ni sudut pembiasan dia tak terbias. Dia berada di sempadan. Kalau kita buat garis normal, dia 90 darjah. Satu. Yang kedua, dia duduk dalam medium tumpat ke kurang tumpat. Okay, so jawapan dia 48. Saja dia bagi trik sikit soalan lah. Okay, terangkan bagaimana arah cahaya PO boleh diubah supaya sinar QR boleh dipantulkan sepenuhnya. Nak pantul, kalau dah sudut genting dia 48, jadi sebenarnya kita besarkan sudut je lah kelas. Mesti barulah berlaku pantulan pada nampak ni. I lebih besar pada C, maknanya kita bagi sudut 7 tu lebih besar daripada 48, katalah 50, maka dia berlakulah pantulan dalam penuh. Dia kata reduce the angle of incident of ray PO. Mana PO? Oh, daripada atas. Okay. Maknanya dekat PO tu tadi nilai dia 60. Kita kurangkan sudut dia. Okay. Kenapa kita nak kurangkan sudut dia? Sebab kita nak besarkan sudut kat sini. Itu merah dia. Bila kita kurangkan sudut PO ni kelas, ya, maknanya kita bagi ke ini kan atas lagi kan, okey. Jadi dia akan kalau tadi sudut dia besar, dia akan mendekati normal. Sudut kecil tak? Sebab kita nak besarkan sudut ni. 48, kita nak 48, kita nak 50. Jadi untuk kurangkan sudut bahagian dalam ni, kita kena kurangkan sudut di bahagian atas ni, PO ni. Sebab dia kata macam mana kita nak adjust. Sebab dia datang dari luar kan. Jadi PO ni kita kurangkan. PO kurang maka OR OQ sorry. OQ ni jadi besar. Ya, sebab kita tak nak dia mendekati normal lebih kecil. Kita nak dia jauh sikit. Ya, jadi kita kurangkan PO maka OQ yang ni kelas yang ni jadi besar. Bila besar lebih daripada 48, I lebih besar daripada C, berlakulah pantulan dalam penuh. Soalan ni tricky lah. Ini memang agak sukar sikit lah. Ya? Kena fikir pasal. Tapi kalau faham pantulan dalam penuh tak ada masalah lah. Ya? Okey. Semua cikgu bubur merah ya. Pening nak kamu tengok. Okey. Nyatakan satu syarat yang perlukan supaya pantulan dalam penuh berlaku. Cikgu dah tekan dah kat tadi. Dia mestilah ya. Sudut 7 lebih besar daripada sudut genting. Satu. Syarat kedua, sebenarnya syarat pertama lah. Sudut cahaya itu merambat daripada medium tumpat ke kurang tumpat. Mana-mana kamu jawab dua tadi, boleh diterima. Satu markah ya. Okey, seterusnya dia kata satu kaca punya indeks biasa 1.5, hitungkan sudut genting. Ini kiraan lah kelas. Kita gunakan formula sudut genting, M sama dengan 1 per sin C. Okey, dia dah bagi indeks biasa, so senang lah ya. 1.52 sama dengan 1 per sin C. So, C sama dengan sin negatif 1 dalam kurungan 1 bagi 1.52. Carilah nilai C dia. Dapat kat sebelah ni kan. Nilai dia ialah 41.1 darjah. Kiraan dia dekat sebelah ni je. Settle. Soalan nampak senang, nampak macam simple tapi kena fikir sedikit. Ya? Kalau faham tak ada masalah sebenarnya. Kalau tak faham, sekarang pun boleh tanya. Okay? Dapat tanya kelas pasal cahaya?
kita ambil pukul 11 ya. InsyaAllah cikgu boleh tahan lagi. Walaupun apa hit. Ada apa nak tanya? Ada. Boleh faham tak? Aturan dalam penuh. Faham ke tak? Faham dia? Boleh. Boleh. Dia cakap faham, alhamdulillah. Okey, ni Archimedes. Daya apung. Okey, dia dibagi dua rajah, 5.1, 5.2. Menunjukkan sebuah neraca spring menyokong satu blok logam dalam dua keadaan. Blok itu adalah serupa. Okey, neraca mapatan rajah 5.1 dan 5.2 masing-masing ada bacaan. Menunjukkan bacaan berat sebuah bekas kosong dan berat sebuah bekas berisi air. Okey, yang ni dia tak celup lagi kan. Yang ni dia dah celup, maka bekas yang kat luar tu ada air. Yang pertama ni dia kosong. Okey, yang pertama dia akan tanya dulu definasi ya. Okey, apakah maksud berat? Okey, berat adalah daya graviti yang bertindak ke atas satu objek, okey, yang menyebabkan objek itu sentiasa menuju ke arah pusat bumi. Ni cikgu translate yang ni lah. Okey, kalau kamu ada jawapan lain, kita terimalah ya. Itu adalah maksud berat kat sini ya. Daya graviti yang bertindak ke atas satu objek yang menyebabkan objek itu sentiasa jatuh menuju ke arah bumi. Kita lah jatuh mana? Jatuh ke bawah. Bawah mana? Ke pusat bumi. Macam itulah ya. Okey, seterusnya namakan daya yang diwakili oleh bacaan 15B1. 15B1. Sorry, saya tengah baca B2. Okay, B1. Okay, apakah beza antara bacaan neraca spring rajah 5.1 dengan rajah 5.2? Okey, beza dia, okey, yang pertama tu 8 Newton. Bila masuk air dia jadi kurang 6 Newton. Tu beza dia. So beza dia 8 tolak 6, 2 lah kelas. Ya, berat ni berat di udara. Ni di udara. Berat bongkar di udara. Ini berat bongkar di air, dalam air. So beza dia 8 tolak 6. 2 Newton. Okey. Namakan daya diwakili oleh bacaan tadi, bacaan B1 ni. Okay, 2 Newton ni bacaan apa? Ni daya apung kelas. Okay, berapakah bacaan neraca mapatan di rajah 5.2? Boleh baca ke tu? Bacaan dia 5.2 tak nampak tapi walaupun tak nampak kita boleh tahu jawapan dia kelas. Bacaan dia juga 2 Newton. Saya tak pasti gambar sebenar nampak tidak sebab kat sini cikgu pun tak nampak. Tapi memang jawapan dia akan ikut bacaan daya apung. Kalau daya apung tu 2 Newton, air yang tersesar juga akan 2 Newton. Ni air tersesar kelas. Ini adalah berat air tersesar. Memang kita akan tahu jawapan dia sama. Memang dia akan dapat 2 Newton, tak payah nak kira sebab kita tahu daya apung, PC Archimedes kan, daya apung adalah sama dengan berat air tersesar. So tak nampak pun benda tu tak apa, kita dah tahu konsep PC Archimedes. Yang air yang keluar ni adalah air yang tersesar. Berat air tersesar, jangan sebut air saja, salah dia kena ada term dia. Berat air tersesar. Sebab bila masuk celup je blok logam tu sepenuhnya dalam air, maka keluar air. Air tu kita timbang, kita dapat tahu nilai berat dia. Berat air tersesar sama dengan daya apung. Okay, daya apung kita dapat pada mana? Pada bacaan Newton, neraca spring. Di udara bacaan dia 8 Newton, di air bacaan dia 6. Okey, kenapa 6? Dia mengalami pengurangan sebab ada daya apung. Bila kamu masuk dalam air, kamu akan rasa ringan. Kawan kamu boleh angkat kamu. Selama ni kamu berat tak angkat tak boleh. Kalau berat kamu besar, orang kecil lain cerita lah. Tapi banyakkan kamu walaupun remaja, macam cikgu orang dewasa, dah berat dah. Yang budak kecil boleh kita angkat. Bayi ke kanak-kanak boleh lagi. Setakat umur kamu dah orang tak larat nak angkat. Tapi masuk dalam air boleh angkat. Kenapa? Sebab kamu punya berat dikurangkan. Siapa-siapa besar macam mana pun kita boleh angkat kalau dalam air. Sebab air dah bantu, air dah tolak kamu. Tolak tu sebenarnya daya apung. Itu yang menyebabkan kapal boleh terapung. Bot boleh terapung. Dengan dia punya structure dia, kita buat daya apung dia tinggi. Okay. Jadi, daya apung ni, kalau kita nak tahu, kita tolak berat di udara dengan berat di air. Kita akan dapat nilai daya apung.
Okey, satu lagi kita boleh ambil nilai berat air tersesat. Yang ditimbang ini adalah berat air tersesat. Sebab tu bacaan dia juga 2 Newton. Kita nak faham soalan ni. Ya. Okay, namakan kuantiti fizik yang diwakili bacaan 15C1. Itu adalah berat air tersesat. Weight of water displaces. Ya. Berat air tersesat. Jangan sebut air tersesat saja kelas. Itu tak ada term. Okey, kaitan dia, jawapan dia sama. Berat air tersesat sama dengan daya apung ni, cikgu dah tulis kat sini. Okey, itu hubungan dia. Soalan D1 ni. Berat air tersesat sama dengan daya apung. Kat sini boleh tulis. Weight of water displaces equal buoyant force. Buoyant force. Sebut buoyant ya. Okey, namakan prinsip dia, prinsip Archimedes. Archimedes principle. Bahasa Inggeris dia ada apa? Tanda koma ni kan. Bahasa Melayu tak perlulah. Bacaan ejaan kena betul. Archimedes. Apakah yang terjadi kepada nacal spring darjah 52 apabila blok logam direndam lebih dalam ke dalam air? Tiada perubahan. Masuklah ke dalam mana pun. Sebab blok logam ni, untuk gambar kedua ni, kalau kamu tengok dia dah rendam sepenuhnya walaupun tak masuk ke dalam. Yang ni tak masuk lagi. Yang ni dah masuk sepenuhnya. Kalau masuk separuh lain. Dia tak habis lagi. Kalau kita dah masuknya dalam air dia dah ampuh orang kata ya. Kita masuk botol kan. Dia dah ampuh dah ni air dia. Walaupun tak dalam sampai ke bawah, itu dah dapat nilai berat tersesat. Kalau masuk dalam lagi, sama je. Sebab benda ni dah kita kata ampuh lah ataupun apa, tenggelam sepenuhnya. Okey. Sebab tu tiada perubahan lah jawapan dia. Okey. Berikan sebab anda. Kerana objek itu dah sedia tenggelam sepenuhnya dalam bikar yang memberikan bacaan 2 Newton. Because the object is already fully immersed into the beaker which give the reading 2 Newton. Jadi objek itu sebenarnya dia dah tenggelam sepenuhnya yang memberikan bacaan 2 Newton. Itu jawapan dia. Ini soalan struktur. Dulu soalan struktur makan banyak ya. Sekarang ni paling tinggi pun 9. Dulu 4, 5, lepas tu 7 8, 10 ada, paling tinggi 12. Soalan last ni 12. Tapi dia senang 12 tu sebab dia masuk soalan menilai. Dia bagi jadual dan dia strukturkan soalan tu. Sangat senang sebenarnya walaupun panjang ya. Cuma kalau ada pengiraan dia tu detail sikit lah. Okay, ruang 10.47. Kita ambil lagi soalan. Buat ni struktur ya kelas. Okay, ni soalan apa ni? Elektrik. Okay, rajah 6.1 menunjukkan satu litar yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara arus dan beza upaya V melalui dua dawai konstanten X dan Y yang mempunyai diameter berbeza. Oh, ni beza faktor-faktor rintangan iaitu diameter. Pada mulanya dawai X disambung antara P dan Q. Inilah kat sini. P dan Q kat sini. Kemudian dawai X digantikan dengan dawai Y. Okey, mana bezanya yang ni 0.3, yang ni 0.5. Hasilnya yang ni lebih, kecunian dia lebih besar ni berbanding kecunian yang ni. Ya. Okey, namakan hukum fizik berkaitan dengan eksperimen ini. Ya. So eksperimen ini berkaitan dengan rintangan. So hukum fizik dia adalah hukum Ohm. Hukum Ohm ke? Ya, betul lah hukum Ohm ya. Hukum Ohm ya, sebab ada kaitan dengan rintangan ya. Okey, berdasarkan yang ni dah comparison, perbandingan dah senang. Apakah kuantiti fizikal boleh diperoleh pada kecurinan? Gerak laju melawan arus. Bila kita cari kecurinan dia, itu adalah nilai rintangan. Okey, hukum Ohm. V sama dengan IR, so R sama dengan V per I. So V per I ni adalah nilai kecurinan bagi kedua-dua graf. So di sini kuantiti fizikal dia adalah rintangan. Okay. Okay, bandingkan kecurinan graf. Kecurinan 6.2 lah sebab nampak ni. Orang kata lebih curam ya. Sebenarnya jangan jawab curam sebenarnya. Apa sesuai perkataan tu ya. So kecurinan graf 6.2 lebih tinggi daripada 6.3. Yang ni boleh jawab direct macam ni. Saya tulis dia punya term tak apa.
Okey, diameter dawai 6.2 juga tak? Lebih, siapa lebih nipis 0.5, 0.3. Okey, 6.2 lebih nipis. 6.2 kalau ikutkan besar 6.3 lah. Okey, 63 lebih besar dia punya ketebalan dia. Okey, ataupun luas kerata rentas dia ya. 6.2 is thinner than 6.3. Okey, nyatakan hubungan antara kuantiti fizikal dan diameter dawai. Semakin tinggi, semakin the higher the resistance of wire, the thicker the wire use. Salah ni. Ya. Ni salah jawapan dia ni. Okey, semakin kecil ya ketebalan dia, ketebalan ke diameter, okey. Semakin kecil diameter, semakin tinggilah rintangan. Jawapan tu salah. The higher the resistance of wire, thicker the wire use. Salah. Dawai yang tebal, rintangan dia rendah. Dawai yang nipis, rintangan dia adalah tinggi. Sebab nipis dengan tebal ni sebenarnya macam mana arus nak lalu. Kalau dah nipis tu, sikit lah boleh lalu kelas. That's why rintangan dia tinggi. Kalau tebal tu maknanya besar kan, diameter dia kan. Wire tu lah, diameter wire ni. Diameter wire ni besar, banyak arus berlalu ya. Rintangan dia rendah lah. Jadi diameter ni hubungan dia songsang. Kalau panjang ya, semakin panjang semakin tinggi rintangan. Kalau diameter dia songsang. Diameter yang besar rintangan dia rendah. Diameter yang kecil rintangan dia tinggi. So, itu salah. So diameter rendah rintangan tinggi. Itu hubungan dia. Ya. Diameter mempengaruhi rintangan. Jangan salah hubungan. Eksperimen diulang dengan sambungan X dan Y secara serentak secara selari. Sambung selari pula X dan Y di sini antara voltmeter tu. Okey. Jadi kita tahu dah kalau sambung selari kita akan menyebabkan rintangan jadi rendah. Ya. Mana lagi dy the gradient. Apakah berlaku pada kecurunan graf? Okey. Kalau kita tambah lagi kita tambah lagi dawai secara selari. Dia dah ada tadi selari kan. Lepas tu tambah lagi secara selari. Ya. Maka kita telah mengurangkan rintangan dia lah. Ya. Jadi bila rintangan kurang, ya, maka kecurunan kedua-dua rajah menjadi kurang. 6.1 dan 6.2 jadi rendah. Sebab kita tambah wire secara selari. Wire ni kelas makin banyak awak sambung secara selari, maka semakin rendahlah rintangan dia. Tambah secara siri, semakin tinggilah rintangan dia. Kalau kita tambah wire-wire lain lah. Ya. So depend pada kita punya sambungan. Berikan alasan anda. Ya. Kerana jumlah effective resistance, rintangan berkesan. Ya. Rintangan berkesan jadi kurang ya, ataupun kecil apabila dua wire disambung secara selari. Ya, effective resistance ni adalah jumlah rintangan keseluruhan. Dipanggil rintangan berkesan. Nama dia ya. So rintangan berkesan ni jadi kurang apabila kita sambung secara selari. Tambah dua wire tambah secara selari. Tambah 3 lagi kecil. Tambah 4 lagi kecil. Sebab tu penghitungan dia kita gunakan 1/R. Namanya 1/R1. Okay, plus 1/R. And so on lah. Okay. Okay. Ada apa nak tanya kelas? Ini soalan je. Panjang tak soalan ni? Pendek. Okay. Pendek boleh ambil lagi satu. Ada tak soalan? Kita boleh ambil satu lagi soalan yang pendek je ni. Kelas? Tidur ke? Tak ada, ada. cikgu. Ada, okay, kita ambil satu lagi lah sebab dia soalan pendek je. Ini dia bagi bahagian dalam bagi satu emitter yang lazim digunakan di mama sekolah. Okey, ini emitter ya. Tandakan right bagi jawapan yang betul dalam petak sediakan. Yang ni pun kadang-kadang kamu tinggal soalan ni. Kalau tak tahu pun boleh try lah kelas ya untuk nasib betul ya. Right je lah ya. So dia guna arus terus ke arus ulang alik. Kalau emitter ni dah tentulah arus terus. Terangkan jawapan anda ya sebab jarum ni dia hanya terpesong pada satu arah saja. Dia tak ada
depan, belakang macam galvanometer titik sifar kan. Ya, dia boleh pergi depan, dia boleh pergi belakang ya. Tak, ni dia sehala je. Dia baca satu direct saja macam tu. Ya. Kerana ya jarum tu hanya terpesong pada satu arah sahaja dengan tidak ada nilai skala negatif. The pointer deflect to one direction only with no negative scale. Ya. Okey, seterusnya dia bagi pula rajah tu menunjukkan magnet kekal dan sepasang konduktor membawa arus dalam konduktor mengalir dalam arus dalam konduktor mengalir dalam arah yang bertentangan. Okey, dia bagi kutub utara dan selatan. Okey, ingat balik tanda X dengan tanda titik. X ni arus masuk, titik ni arus keluar. Okey, ni sebenarnya wire lah pandangan atas ya. Lukis dan labelkan dengan jelas arah garis medan magnet dan seterusnya lukis dari panduan pada rajah 7.2 dan namakan dari panduan dihasilkan. Okey, gambar rajah ada kat sini lah. Kita tak lukis pun ya. Okay, kita tahu ya, nak lukis sebenarnya kelas, kita tahu utara ke selatan. Jadi anak panah dia daripada kiri ke kanan. Sekarang kita nak tentukan titik dengan X. Okey, titik dengan X ni kita gunakan petua genggaman tangan kiri. Buat kat luar dulu. Okey, so petua genggaman tangan kiri pula. Genggaman mana tangan kiri? Betul genggaman tangan kanan. Okey, kalau X masuk, buat masuk. Buat masuk pada skrin macam itulah. Okey, kita bayang kertas masuk. So yang macam ni, kita nampak kita punya jari. Ikut jam ke lawan jam? Kalau macam ni ikut jam lah ni. Kalau keluar, bertentangan pada dia lawan jam. So kalau kita dah tahu ikut jam lawan jam, ya, macam ni masuk. So kita tahu yang ni lawan apa dia. Sebab tadi kita tentukan yang ni tadi. Okay. Kita tahu betul. Kalau dah yang kita dah tahu bentuk yang ni, lawan jam, maka yang titik ni dia jadi ikut jam. Jadi ikut jam, yang titik ni dia lawan jam lah. Sebab dia keluar. Dia keluar ikut jam macam ni. Okey. X tu ikut jam, ni lawan jam. Maknanya dia bertentangan arah pada yang ni. Kenapa nak buat ini? Sebab kita nak tahu bahagian atas dengan bahagian bawah dia ni adakah mengikut utara selatan ni. Ya. Yeah? So kalau kita tengok bahagian atas ni lawan utara kan? Kan? Utara kan ke sana. So bila lawan utara kelas? Okey, lawan utara. Lawan utara selatan macam ni ya. Yang ni dia jauh daripada atas ni. Okey, bawah dia sama yang bawah. Titik. Okey. Untuk yang tanda pangkah dia sama bahagian atas. Bahagian atas ni. Jadi kita akan buat, lepas tu dia melengkung ya. Melengkung. Faham benar orang bercakap ya. Macam tu. Sebab bahagian atas ni, X ni bahagian atas yang sama. Titik ni bahagian bawah. Nampak cikgu buat bahagian bawah ni. Okay. Okay, boleh buat dua garisan lah. Nak menunjukkan lengkungan tu tapi dia tak bersentuhan ya. Okay. Ni bahagian atas, ni bahagian bawah. Di bawah ni kita buat straight je lah, tak apa. Ya. Okay, nampak. Ni yang ni sama arah, bahagian bawah ni sama arah dengan utara selatan. Yang ni bahagian titik ni, bahagian bawah dia yang sama arah. Bahagian X ni, tanda pangkah ni bahagian atas. Jadi nak tahu arah daya dia sangat senang. Yang melengkung ni kelas, daya dia kuat. Ya, kalau kita tengok dia akan rapat, dia melengkung ya. So daya dia akan pergi daripada kuat ke lemah. So daya ke sana lah. Untuk yang ni. Dan kalau sini dah ke atas, yang ni ke bawah lah kelas. Senang ya. Satu lagi kita tengok dia punya ni lah, lengkungan bahagian atas. So, bahagian atas ni dia kuat. Daya dia akan pergi dari kuat ke lemah. Okay. Okay, cikgu nak tahu dia betul ke tidak? Cikgu boleh gunakan petua tangan kiri filament. Okay, katalah cikgu ambil yang tanda petua tangan kiri yang ni ya. Cikgu ambil yang titik, senang. Titik belah pangkah tanda arah masuk, arus dia. Okay, utara selatan, nampak daya X kan ke bawah. Daya pangkah.
Automatik yang arus keluar macam ni lah. Dapat terus. Tapi sebenarnya tak payah tentu dua, tak payah tentu satu je sebab dia bertentangan. So air tadi masuk, untuk arus selatan kita jaga, ini arus, ini daya. Ini kita nak tentukan daya dia. So cikgu tahulah gambar rajah ni betul. Okay. Okay, namakan daya panduan yang terhasil itu adalah daya lastik. Catapult force nama dia dalam bahasa Inggeris. Catapult force ataupun daya lastik. Cadangkan, habis dah ya. Kaedah ataupun peraturan dapat menentukan arah daya panduan dihasilkan. Cikgu dah jawab tadi. Peraturan tangan kiri filament. Jadi cikgu kalau cikgu lukis, cikgu akan tentu balik. Betul tak lukisan aku? Takut kita selak pandang lah tadi yang ikut jam lawan jam bagi add dengan titik tadi ya. Okey, seterusnya. Sikit lagi. Sebelah sikit lagi. Okay, pada ruang bawah lukiskan bentuk magnet yang betul. Okey, magnet ni lurus kelas. Magnet lurus ni tak berapa comel sikit lah dari segi dia punya kecekapan ya. Jadi untuk kita dapatkan magnet tu betul-betul bagus, kita carilah bentuk yang seperti yang gambar rajah tu lah yang ada tunjuk kat bawah kan. Dia melengkung macam tu ya. Dia melengkung. Dia melengkung di bahagian dalam dia lah ya. Okay, kenapa kita nak lengkung di bahagian dalam ya? Supaya kita dapat menghasilkan medan magnet jejarian. Okay, kita nak medan magnet jejarian. So, kenapa nak medan magnet jejarian? Medan magnet jejarian ni dia lebih maksimum lah untuk dia flux tu nak beroperasi lah. Senang nak cerita lah. Medan magnet jejarian. Dia lebih baik lah. Jejarian. Okay, dia maksimum dapat. Okay, magnet tersebut, medan tersebut. Cadangkan satu penguasaan gegelung kuprum. Ingatlah kelas dari segi penguasaan. Kalau yang lurus ni tak berapa comel lah sikit dari segi flux dia. Ya. Dia memang yang bagusnya ialah bentuk melengkung. Kalau tanya dia punya penguasaan, ingatlah bentuk melengkung. Kenapa nak dapat medan magnet jejarian? Dia lebih maksimum magnet tersebut ya. Okay, penguasaan gegelung kuprum supaya membawa lebih arus untuk menambahkan kesan putaran. Okay, antaranya kita boleh kata gunakan diameter wire yang lebih besar. Use big diameter of copper wire. Gunakan wire kuprum yang lebih besar ketebalan dia ataupun diameter dia. Dia besar. Kenapa dia besar? Sebab ada kata yang di tangan rendah sebenarnya.